Tahukah anda, telefon bimbit yang berada di tangan saya ini mempunyai kamera beresolusi 108 megapiksel. Dia punya kamera sangat-sangatlah besar. Kalau saya nak zoom sampai ke bulan pun, boleh nampak sampai permukaan bulan tu. Tetapi, tahukah anda, sistem kamera yang berada di sini, diinspirasikan daripada invention saintis Islam daripada 1000 tahun yang lepas. Al-Hasan Ibn Haytham dilahirkan di Basrah, Iraq pada tahun 1965. Di dalam era kemuncak pengetahuan fizik dan matematik sehinggakan beliau dilantik untuk menyelesaikan masalah banjir di Sungai Nil pada masa itu. Sungai Nil kerap kali membanjiri kawasan sekitar pesisiran sungai pada waktu itu, di mana kejadian banjir menyebabkan kemusnahan dan kerugian yang besar. Seperti yang kita tahu, kebanyakan tamadun pada waktu itu berkembang sejajar dengan sungai-sungai kerana manfaat yang ditawarkan seperti sistem pengairan untuk menyuburkan tanaman, sumber air untuk kegunaan harian dan kemudahan perhubungan dan pergerakan melalui perahu untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun begitu, apabila Ibn Haytham tiba di Kairo, Mesir untuk menyelesaikan masalah di Sungai Nil, beliau mendapati bahawa beliau tidak dapat mengatasi masalah banjir yang berlaku di Sungai Nil ini. Hal tersebut menyebabkan kemarahan daripada khalifah pada masa itu, Abu Ali Mansur Al-Hakim terhadap Ibn Haytham. Yelah, dah import mahal-mahal daripada jauh-jauh kan. Tiba tak boleh nak repair apa yang sepatutnya dia buat kan. So, apa yang Ibn Haytham buat? Beliau pura-pura jadi gila untuk mengelakkan diri beliau daripada berdepan dengan hukuman Khalifah Al-Hakim ni. Jadi, beliau pun dipenjarakan sahaja tanpa dikenakan hukuman yang lebih berat. Beliau dipenjarakan selama 10 tahun sampai Khalifah Al-Hakim meninggal dunia. Ish. Tapi, dalam masa 10 tahun itulah Ibn Haytham menyendiri dan menghasilkan ciptaan-ciptaan yang maha hebat yang meninggalkan kesan besar terhadap kehidupan seharian manusia sehingga ke hari ini. Pada waktu itu, bangsa Yunani, iaitu bangsa yang mempelopori ilmu optik pada waktu itu, berpendapat bahawa apa yang kita nampak terhasil daripada radiasi laser yang ditembak daripada mata kita keluar, pergi ke tempat ataupun benda yang kita nak lihat itu dan feedback daripada benda tu dipantulkan semula ke mata kita dan itu akan menghasilkan image di dalam otak kita. Tapi Ibn Haytham pada masa kena penjara tu, dia duduk main dengan satu benda yang dipanggil sebagai kamera lubang pin. Tapi, cop. Kata Ibn Haytham ni dipenjarakan. Macam mana dia boleh main dengan benda lah, bereksperimen lah, buat itulah, buat inilah kan. Macam mana kan? Sebenarnya, dia bukanlah dipenjarakan macam dalam lockup yang kita selalu nampak tu kan. Dia dipenjarakan di rumah selama 10 tahun. So, dekat dalam tu adalah benda untuk dia nak buat. Ada benda yang dia boleh beraktiviti, bereksperimentasi macam-macam. Benda lagi yang boleh dia buat kan. Cuma dia tak boleh keluar daripada rumah itu. Okey, sambung. Beliau menjalankan eksperimen di rumah mengenai bagaimana cahaya dibiaskan dan dibesarkan oleh lensa kaca. Hal ini telah dijadikan sebagai asas terhadap pemahaman bagaimana kamera berfungsi dengan menggunakan beberapa kepingan lensa kaca yang disusun secara sejajar untuk merakam imej yang hendak ditangkap. Beliau berjaya merevolusikan pemahaman asas mengenai konsep bagaimana mata berfungsi di mana mata tidaklah menghasilkan cahaya laser untuk menghasilkan pandangan tetapi objek itu sendiri yang memancarkan warna supaya kita dapat melihat objek tersebut. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut mengenai Ibnu Al-Haytham, jom ikuti webinar Planetarium Negara sempena Hari Cahaya Sedunia 2021. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke webinar Planetarium Negara pada malam ini. Nama saya Muhammad Fairuz bin Aslam, pegawai sains yang akan moderate sesi webinar kita pada malam ini. Planetarium mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga netizen yang menghadiri sesi webinar kita pada malam ini. Kami amat menghargainya. Webinar kita pada malam ini bertajuk Ibnu Al-Haytham, saintis sejati pertama yang dijayakan secara usaha sama antara Planetarium Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Persatuan Falak Syar'i Malaysia dan Apa di Langit. Sebelum kita memulakan webinar ini, saya dengan berbesar hati menjemput Hajah Anita binti Haji Bahari, pengarah Planetarium Negara yang juga merangkap National Outreach Coordinator International Astronomical Union menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan Puan Anita.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera kepada semua pengunjung maya ke program webinar pada malam ini, iaitu bertajuk Ibnu Al-Haytham, Saintis Sejati Pertama. Yang saya hormati, kita akan ada dua panel pada malam ini. Kalau boleh saya sebut, yang saya hormati dua orang panel kita pada malam ini sempena sambutan Hari Cahaya Sedunia yang kita jemput khas, iaitu Tuan Syed Kamaruzaman bin Syed Kabir yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia, dan yang kedua Encik Muhammad Hafiz bin Ahmad Murza, pengasas Apa di Langit ataupun Universe Awareness Malaysia. Pertama sekali saya mengucap syukur kehadrat Ilahi sebab kita pada malam ini kita berpeluang mendengar satu perbincangan ilmiah yang akan mengulas mengenai sumbangan Ibnu Al-Haytham, iaitu seorang saintis yang telah mempelopori kemajuan teknologi optik. Untuk makluman semua, webinar pada malam ini adalah program Planetarium Negara sempena meraihkan Hari Cahaya Sedunia ataupun International Day of Light, yang disambut biasanya setiap tahun pada 16 Mei. Tapi kita cuba sambut sepanjang bulan Mei, iaitu kita dah mula daripada 16 Mei hari itu sehinggalah mungkin sampai hujung bulan ini, iaitu 31 Mei. Dan untuk makluman juga, Hari Cahaya Sedunia ini diterajui oleh UNESCO, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Sebenarnya Hari Cahaya Sedunia ini adalah satu inisiatif global yang peranan dia untuk menghargai cahaya yang telah pun banyak memberi kemajuan dan peningkatan gaya hidup kita seharian. Tidak dapat kita nafikan bahawa peranan cahaya dalam kehidupan seharian ni banyak membantu kita sehinggalah kita berjaya dalam kehidupan kita masa kini. Jadi pada para pendengar dan juga dari Facebook dan YouTube, ikutilah kupasan kepentingan cahaya dalam bidang sains, dalam bidang dari segi budaya, dari segi seni cahaya itu sendiri, dari segi pembangunannya, dari segi pendidikan, dan juga kegunaannya dalam bidang perubatan, komunikasi macam sekarang ni. Sepanjang 1 bulan sambutan Hari Cahaya Sedunia, anjuran Planetarium Negara dan juga kami punya rakan strategik. Untuk peringkat kebangsaan ni, Planetarium ni bersama-sama dengan Pusat STEM Negara, Apa di Langit, Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu dan juga Physics O Terapi yang kami telah pun melaksanakan ataupun menganjurkan sebanyak 22 aktiviti sepanjang 1 bulan ni. Jadi pada malam ini topik yang kita akan dengar ialah berkenaan dengan Ibnu Al-Haytham, yang juga bapa optik moden dan juga pengasas kaedah saintifik. Malam ini adalah anjuran Planetarium Negara. Jadi sehingga kini hari ini pada 29 hari bulan Mei ni telah ada hampir 14 topik dibincangkan, yang bermula dengan rakan kita daripada Apa di Langit, kemudian tu kami Planetarium Negara, dan seterusnya selepas ini mungkin ada lagi 8 topik yang menarik oleh Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Falak Syar'i Malaysia dan juga Apa di Langit dalam menjayakan program webinar pada malam ini. Saya yakin webinar ini mampu memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia supaya kita dapat ambil iktibar daripada kreativiti Ibnu Al-Haytham ni, dan kejayaan beliau ni telah menjadikan kita dapat menyesuaikan situasi semasa sehingga kini, dan mana telah pun dapat menaik taraf hidup kita sehari-hari. Akhir sekali saya ucapkan selamat berdiskusi dan terima kasih serta Assalamualaikum, dan saya serahkan kembali kepada Cik Fairuz, silakan. Terima kasih Puan Anita di atas ucapan aluan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini diadakan dengan objektif yang cukup ringkas, iaitu untuk rakyat Malaysia dapat mengenali ataupun mengetahui sumbangan tokoh kita pada malam ini, iaitu Ibnu Al-Haytham,
yang kita akan perhalusi sekejap lagi. Kita akan mengulas dan mengupas mengapakah beliau ini dikatakan saintis sejati dan bagaimanakah dalam realiti hari ini dalam keadaan yang sukar seperti mana yang kita tahu bermulanya PKP total lockdown mulai 1 Jun ini, kita juga dalam keadaan yang sukar, terkurung di rumah dan sebagainya. Bagaimana rakyat Malaysia dapat mengambil inspirasi daripada kisah hidup beliau dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian hari ini. Saya kira sesuai webinar ini dikaitkan dengan ungkapan sejarah adalah penyuluh masa hadapan dan buta sejarah kelamlah masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Planetarium amat mengalu-alukan sebarang pandangan ataupun soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh utarakan di ruangan chat media sosial Planetarium Negara. InsyaAllah ahli respon di atas komen dan soalan yang diutarakan. Kami juga menyediakan sesi Q&A di penghujung webinar ini supaya kita dapat berdiskusi dengan para netizen. Sehubungan dengan itu, untuk menjawab tema persoalan kita pada malam ini, Planetarium Negara menjemput 2 orang pakar yang tidak asing lagi di dunia astronomi dan sains angkasa di Malaysia untuk mengupas tajuk kita pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Tuan Syed Kamaruzaman bin Syed Kabir yang di-Pertua Persatuan Falak Syari'i Malaysia. Sedikit biografi dan biodata tentang beliau walaupun saya yakin ramai yang telah mengetahui tentang beliau. Ya, beliau merupakan yang di-Pertua Persatuan Falak Syari'i Malaysia. Sebelum itu, beliau telah berkhidmat selama 33 tahun dengan Lembaga Elektrik Negara ataupun sekarang dikenali sebagai Tenaga Nasional Berhad, dengan jawatan terakhir beliau ialah Pengurus Besar Pengurusan Strategik Bahagian Penghantaran Tenaga Nasional Berhad dan beliau telah bersara pada tahun 2007, 13 tahun yang lepas. Beliau juga merupakan ahli panel Falak JAKIM semenjak tahun 2007 sehingga kini. Beliau juga ialah ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Angkasawan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi semenjak tahun 2007 sehingga 2020. Beliau juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengelola Seminar Islam dan Kehidupan di Angkasa Lepas, Program Angkasawan Negara pada tahun 2007, yang mana telah menghasilkan satu modul ataupun satu kaedah bagaimana angkasawan kita beribadat di International Space Station. Selain daripada itu, beliau juga merupakan pengasas Universiti Tenaga Nasional Malaysia dan semasa di Persatuan Falak Syari'i Malaysia, banyak yang beliau memberi sumbangan, antaranya ialah berjaya membangunkan My Muwakid, iaitu satu perisian untuk kita tahu waktu solat dalam penerbangan yang telah diluluskan dan endorse by JAKIM. Panel kita yang kedua, Encik Muhammad Hafiz bin Ahmad Muza, seorang anak muda, pengasas kepada Apa di Langit dan Universe Awareness Malaysia. Sangat aktif di peringkat IAU melalui pelbagai kumpulan kerja. Saya sebut antaranya, Kumpulan Kerja Inklusif Outreach. Beliau juga adalah Duta Sky Ambassador untuk IAU Office. Beliau juga di dalam kumpulan kerja Astronomy for Equity dan Inclusion, pernah menerima grant daripada IAU secara bersama dengan University of Ahmad Dahlan Indonesia untuk projek Impact Dome pada tahun 2018. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Impact Dome ini ialah satu model pembelajaran astronomi yang kreatif di mana orang-orang yang kurang berkeupayaan, contohnya tidak dapat melihat, dapat mempelajari astronomi melalui sentuhan. Beliau juga merupakan ahli lembaga pengarah satu startup baru yang ditubuhkan di Malaysia, SpaceIn, iaitu sebuah syarikat berasaskan teknologi angkasa, dan beliau sangat aktif dalam pelbagai NGO astronomi, antaranya ialah Malaysia Space Initiative. Selamat datang tuan-tuan berdua. Apa khabar Tuan Syed dan Encik Hafiz? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel menerima jemputan Planetarium Negara untuk menjadi ahli panel pada malam ini. Baiklah, kita dah tengok montaj yang ditunjukkan sebentar tadi. Mengambil inspirasi daripada montaj yang ditayangkan awal tadi, hebat tokoh yang kita akan bincangkan pada malam ini. Abu Ali Al-Hasan Ibnul Al-Haytham, atau dikenali juga sebagai Al-Hazim di dunia barat. Hebat dan besar sumbangan beliau sehinggakan pihak UNESCO memberi gelaran Bapa Fizik Moden kepada beliau.
Saya hendak bertanyakan kepada ahli panel kita yang pertama, Tuan Syed Kamaruzaman. Siapakah sebenarnya Ibn Haytham ni? Dan kenapa beliau ni dikenali sebagai saintis sejati yang pertama? Dipersilakan Tuan Syed. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Tuan Pengerusi Majlis, secara Hafiz, penonton sekalian, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Planetarium kerana sudi menjemput saya untuk kongsi sikit banyak maklumat berkenaan dengan Ibn Haytham. Ibn Haytham ni berasal daripada Basrah. Ya, dilahirkan dalam tahun lebih kurang 969 ya Masihi. Beliau pada peringkat awal ini merupakan seorang agamawan, ya, seorang ulama dan juga seorang pegawai di dalam pentadbiran kerajaan ketika itu. Tapi kemudian beliau telah pindah ke Mesir, ya, untuk berkhidmat dengan khalifah pada ketika itu, Al-Hakim. Dan di mana video montaj itu menerangkan bahawa beliau telah dipenjarakan kerana tak dapat menghasilkan satu dam, ya, satu ampangan untuk menahan air Sungai Nil. Itu merupakan secara ringkas dari segi aliran dari mana ke mana, ya. Beliau ni seperti mana saya kata dididik asalnya dari dalam bidang agama, ya, dan pada peringkat awalnya beliau cuba menghasilkan pemikiran supaya merapatkan pelbagai mazhab yang wujud pada ketika itu, ya. Tapi malangnya dia tidak dapat mewujudkan sepahaman di antara mazhab yang wujud. Maka dia rasakan baiklah buang masa saja, dia beralih kepada sains, ya. Dia beralih kepada mencari kebenaran, ya, dengan membuat kajian di alam semesta, ya. Dia mencari kebenaran daripada alam, iaitu dia buat kajian, ya, dengan alam. Lepas tu mendapat hasil fakta dia. Fakta itu dapat dihasilkan ilmu, dan ilmu itu dapat menuju kepada kebenaran. Dan dengan kebenaran itu dapatlah dia menuju pada Allah SWT dan mengenal Allah SWT. Dan proses itu adalah proses sains, seperti mana yang kita kenal sekarang, ya. Sains adalah usaha dan pemakaian pengetahuan dan pemahaman dunia semula jadi, ya, dan mengikut metodologi yang sistematik berdasarkan bukti, ya. So Ibn Haytham cuba mencarikan kebenaran melalui sains, ya. Kalau melalui cara agama mungkin susah untuk menyatukan pemikiran, tapi dia nak mencari kebenaran untuk mendekat kepada Allah SWT dengan mencari kebenaran melalui sains. Dan dia secara sistematik mengumpul dan menggunakan penyelidikan dan bukti, membuat hipotesis, menguji dan mendapat mengkongsikan pengetahuan mengenai alam ini, ya. Dan kaedah saintifik Ibn Haytham ini sangat serupa dengan kaedah saintifik moden yang terdiri daripada kitaran perhatian, hipotesis, eksperimen dan keperluan untuk pengesahan bebas, maknanya independent verification, ya. Ini adalah satu scientific methodology yang diwujudkan 600 tahun sebelum Galileo, 500 tahun sebelum Leonardo da Vinci, 200 tahun sebelum Roger Bacon. Ya, ini merupakan saintis-saintis yang diagungkan di barat, dan mereka dikenalkan sebagai saintis mula, ya, yang pertama. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kepada biografi atau autobiografi Ibn Haytham, beliau mengatakan bahawa inilah
metodologi yang dia ikuti, dan dah didocumented, mana dia 1000 tahun atau berapa ratus tahun sebelum saintis-saintis barat itu. Baik, motivasi utama macam Ibn Haytham ni seperti saya kata tadi ialah untuk mencari kebenaran atau mencari hak. Dia sangat mementingkan pencarian kebenaran melalui sains. Mana dia melihat pada alam, dia nak tahu apa kebenaran di belakang fenomena-fenomena alam yang berlaku. Dan dia menyatakan bahawa 2 ayat Quran menjadi motivasi utama dia. Iaitu yang pertama, wal asri, kita tahu surah ni, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mana mereka manusia semua dalam kerugian, melainkan mereka yang beramal soleh dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran, pada hak, dan pesan-pesan kepada kesabaran. Mana dia melihat kepada berpesan kepada kebenaran itu, mencari kebenaran, Baik, satu lagi ayat yang beliau mengatakan menjadi motivasi pada dia ialah surah Al-Ahzab ayat ke-8. Di mana maksudnya Allah menyatakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan menyediakan bagi orang yang kafir siksa yang pedih. Maksudnya kalau kita kata kita orang yang benar, Allah akan menyoalkan kebenaran itu. Dan ini merupakan motivasi pada beliau. Yang pertama surah Al-Asr untuk mencari kebenaran. Kedua surah Al-Ahzab, kalau tidak diamalkan kebenaran itu atau tidak dipegang kepada kebenaran itu, akan dikena azab. Baik. Itu dari segi motivasi dia mencari kebenaran. Dia adalah seorang saintis oleh sebab dia tidak mengikut-ikut, tapi dia mengikut sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan asas, bukan taklid. So kita lihat bahawa dia seorang berfikiran rasional. Dia tidak menerima apa-apa tentang dunia ini tidak dapat disahkan secara eksperimen. Dia sentiasa mempercayai dan bergantung kepada kemahiran pemerhatian dan kuasa logik. Mana dia melihat, dia dapat merumuskan dan cuba analisakan secara logik. Kerana dia percaya bahawa melalui logik dan induksi, seorang itu dapat mengurangkan fenomena yang alam semula jadi itu kepada penjelasan matematik dan hukum. Mana dia percaya mana apa fenomena yang ada ni, yang alam, gerakan bulan ke, bintang ke, segala macam boleh analyze dan dibuat equation, dibuat mathematical equation. Ini fahaman dia. Dan ini merupakan satu sikap ahli fizik moden. Dan satu daripada buku dia menulis buku keraguan terhadap Ptolemy atau Syukuk ala Baitalamus. Ptolemy ini merupakan seorang ahli falak Greek atau Yunani sebelum Islam, dan kitab beliau Al-Majaz telah diterjemahkan kepada bahasa Arab dan merupakan sebagai textbook lah kepada para saintis dan ilmuwan astronomi Islam pada ketika itu. Tapi dia tidak tidak mengambil bulat-bulat pemikiran Ptolemy. Dan dia mengatakan bahawa tidak ada manusia yang kebal daripada kesilapan, walaupun sifat manusia itu sendiri. Dia merasa rendah diri dan kesedaran tentang kekurangan pengetahuan manusia. Dan dia beriman kepada Allah SWT, dan dia kata tidak seorang pun daripada kita yang bebas daripada kesalahan yang bersifat manusiawi. Tapi kita pasti melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Dari Allah kita mendapat sokongan dalam semua perkara. So bila dia menulis kitab ni, Syukuk ala Baitalamus, mana dia the doubt regarding Ptolemy. Ini adalah berbeza dengan sikap agamawan. Ini menunjukkan sikap saintis dengan sikap agamawan. Jangan lupa tadi bahawa Ibn Haytham ni asalnya agamawan. Tapi menarik agamawan yang boleh tukar bidang fokus usaha ni kepada sains.
Dan dia telah ditegur oleh seorang agaman, seorang syekh, ya. So syekh tu kata dia salah pasal apa dia menolak Ptolemy. Tapi apa yang dijawab oleh Ibn Haytham, dia kata jangan kita hanya percaya pada Ptolemy tanpa diuji, ya. Dia kata tanpa bergantung kepada demonstrasi atau sesuatu bukti, tetapi dengan tiruan tulen atau taklid semata-mata. Dia tidak mahu taklid semata-mata, ya. Dia kata ini bagaimana pakar dalam tradisi kerasulan, maknanya agama lah, mempunyai iman kepada nabi-nabi, semoga Allah merahmati mereka. Tapi dia kata ini bukan cara ahli matematik mempunyai kepercayaan pada pakar dalam sains demonstrasi. Mana dia cara pemikiran agamawan, dia terima taklid kepada satu fahaman. Tapi Ibn Haytham dia kata ini bukan cara ahli sains, ini bukan cara ahli fizik, ini bukan cara ahli matematik, kena diuji. Ya, ini ada berbeza dengan pendekatan agamawan yang banyak dia taklid kepada pemikiran yang dulu. Ya, dan juga pada nas Al-Quran dan Sunnah kita tidak boleh bertikai. Dan serupa juga Al-Biruni pun menghadapi masalah di mana ada agamawan yang mengecapkan sains sebagai ateistik, dan dia kata inilah adalah untuk menyembunyikan kejahilan mereka. Baik, kita melihat bahawa Al-Quran mengajar manusia untuk melihat kepada alam dan mengkajinya. Nah, kita melihat motivasi yang pertama, yang paling penting untuk Ibn Haytham. Dia seorang yang warak, bertakwa dan taat. Dan dia percaya bahawa kajian alam semesta ini adalah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dia menulis dalam autobiografi dia, ia menjadi kepercayaan saya bahawa untuk mendapatkan jalan dan keakraban, to be close to Allah, tidak ada cara yang lebih baik daripada mencari kebenaran dan pengetahuan. Dan dia memilih untuk mencari kebenaran dan pengetahuan ini dalam sains, dalam alam semesta. Ya. Dan kita lihat bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini merupakan sebagai satu moto kepada saintis Islam. Allah kata di dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, mereka yang ada kefahaman, ya. Dan mereka yang duduk, berdiri, duduk sambil berbaring dan memikirkan dan bertafakur dan mengingati Allah, dan akhirnya maknanya mengkaji alam, ya. Dan akhirnya natijahnya mereka kata rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia, lindungilah kami daripada azab api neraka. Ya, itu secara ringkasnya motivasi Ibn Haytham untuk mencari kebenaran melalui eksperimen, melalui tesis, untuk mengetahui bagaimana alam ini berfungsi, ya, dan di sebalik alam ini, bagaimana alam ini berfungsi, ini memberi isyarat atau memberi ayah kepada pencipta alam itu. Dan kepada dia tidak ada perbezaan di antara agama, ya, ayat Al-Quran dengan ayat yang di alam semesta. Ya, mungkin sekarang zaman moden ni orang cara sekular dia berpendapat bahawa okey, kalau kita agamawan kita tak boleh ikut sains. Dan sains ni tidak ada kena-mena dengan agama. Tapi dalam Islam, dalam sejarah Islam, ini bukan satu benda yang ada. Mana daripada awalnya umat Islam, tamadun Islam, kita melihat bahawa para saintis Islam mengkaji alam, mengkaji sains, mengkaji alam ini untuk atas dua motivasi yang utama. Satu, untuk mempraktikkan tuntutan syariah.
Mana dia kalau kita nak solat, dia kata waktu solat, bila tarikh nak puasa, raya, haji dan lain-lain, ya, dan arah kiblat. Ya, ini memerlukan ilmu astronomi, ilmu geografi dan lain-lain. Ya, itu satu. Mana dia untuk mempraktikkan syariah. Yang kedua, yang motivasi dia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasal apa manusia ni tak boleh melihat Allah, tapi kita boleh melihat kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Dan melalui ciptaan ini, mana untuk yang pertama tu untuk mempraktikkan, yang kedua untuk mengenal Allah, dua-dua memerlukan ilmu berkenaan dengan alam. Dan cara untuk kita mencari ilmu berkenaan alam ini adalah melalui metodologi sains. Ya, saya rasa itulah lebih kurang untuk mukadimah saya, dan bagi sikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang Ibnu Haytham. Terima kasih Tuan Syed, mendalam tu kupasan daripada Tuan Syed. Jadi kita dapat simpulkan daripada penjelasan Tuan Syed tu bagaimana Ibnu Haytham tu menekankan pentingnya mencari kebenaran melalui sains, dan dia kaitkan dengan surah Al-Nas, iaitu berpesan kepada kebenaran. Dan bila disebut kebenaran daripada segi cara sains, itu bermaksud ada metodologinya, ada faktanya, kena rasionalnya, dan dia tidaklah bertaklid ataupun mengikut tanpa dengan melihat dengan teliti. Dan yang kedua yang penting juga daripada poin yang Tuan Syed sebut tu ialah bila kita dah tahu satu kebenaran, kita kena amalkan kebenaran tersebut, dan kalau kita tidak amalkan, berdosa kita, boleh diazab kita. Jadi begitulah daripada Tuan Syed. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada malam ni. Beliau diangkat oleh UNESCO sebagai bapa optik moden. Kenapa beliau dikenali sebagai bapa optik ni, Hafiz? Mungkin Hafiz boleh ceritakan sikit pasal apa dia dikenali sebagai bapa optik. Silakan Hafiz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas? Dapat dengar. Jelas. Okey, alhamdulillah. Tuan Syed dan juga Encik Fairuz serta penonton yang bersama dengan kita pada malam ni. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Planetarium Negara kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit mengenai Ibnu Haytham. Ibnu Haytham satu sosok tubuh yang diangkat seperti mana yang disebut oleh Encik Fairuz tadi di peringkat antarabangsa malah di seluruh dunia berkenaan dengan optik, cahaya dan juga teknologi penglihatan, manazir lah, mana penglihatan kita. Maknanya sumbangan beliau sangat-sangat besar dalam tamadun manusia, sehingga kan kalau tak ada beliau, apa yang kita lihat hari ini dan pengetahuan kita tentang optik, tentang kamera, tentang cermin mata, tentang kanta, kita punya skrin, laser dan sebagainya mungkin tidak wujud seperti hari ini. Jadi itu antara sebab utama kenapa beliau diangkat menjadi tokoh dalam sambutan International Day of Light pada tahun 2005. Disambut secara besar-besaran di UNESCO dan diajar kepada pelajar-pelajar di Eropah tentang sejarah beliau. Tapi sebelum kita pergi mendalam tentang kenapa beliau diangkat, jadi saya nak kongsikan sedikit pada rakan-rakan kita bagaimana kita harus faham sebelum bermulanya Ibnu Khaldun menjadi tokoh dalam bidang optik ataupun cahaya ni. Kita nak tengok apa yang berlaku sebelum tu, apa yang jadi pada tamadun sebelum tu. Jadi sudi izinkan saya nak berkongsi slide sikit. Okey. Silakan. Baik. Ini dia. Okey. Jadi saya akan kongsikan sedikit supaya kita mungkin insya-Allah dapat membantu sedikit sebanyaklah kefahaman tentang bagaimana sebelum ini pengembangan ilmu tentang cahaya dan optik. Mudah-mudahan dia dapat kita semua dapat faham hingga Ibnu Haytham ni dipilih menjadi bapa atau tokoh yang disegani lah. Kita lihat pertama, sebelum pada awal tamadun manusia dulu, cahaya ni dianggap sangat-sangat penting kerana dalam budaya dan peradaban. Setiap perkara yang melibatkan cahaya dianggap suci, dianggap kuat. Jadi semua peradaban daripada tamadun dunia, daripada Mesopotamia, Mesir Purba dan semuanya, cahaya adalah sesuatu yang hebat kerana tamadun manusia bermula dengan cahaya itu sendiri. Jadi pada zaman batu, kalau tidak ada cahaya yang waktu itu adalah api, jadi manusia tidak berkembang. Kerana api dianggap sebagai awal mula tamadun manusia. Bolehkan kita masak, kemudian boleh memanaskan badan, kan banyak fungsi api pada waktu awal tamadun manusia dulu. Kemudian cahaya muncul dalam semua teks, maknanya dalam semua kitab-kitab lama
cahaya berkaitan dengan penciptaan, menunjukkan kesucian cahaya tersebut. Rujuklah pada mana-mana kitab pun dalam agama kita sudah tentu banyak sekali disebut dalam surah An-Nur, Ad-Duha, malah Al-Fajru. Jadi itu surah-surah yang berkaitan dengan cahaya. Jadi dalam kitab-kitab teks lain juga, dalam tamadun lain juga bercerita tentang cahaya ni. Malah kita boleh lihat bila contoh saya ambil bila rakan kita daripada agama Kristian menggunakan cahaya di belakang replika Yesus mereka, menunjukkan ada sesuatu yang hebat. Sama juga dengan tamadun-tamadun lain. Kemudian pada awal tamadun cahaya ni, dia tak macam yang kita bayangkan sekarang, ada elektromagnetik, ada infrared, ada apa semua. Jadi cahaya tu dianggap sebagai api, sesuatu yang menerangi. Dia bersifatnya begitu. Jadi dia selalu simple dan mudah. Itu pada awal kefahaman mereka tentang cahaya. Dan bila tamadun berkembang, dan kita tahu tamadun Yunani merupakan tamadun ilmu yang tersebar luas, maknanya selepas tamadun Mesopotamia dan Mesir. Jadi tamadun Yunani adalah tamadun yang mementingkan pemikiran. Jadi kita dapat lihat situ masyarakat Yunani pada waktu itu tidak melihat cahaya itu sebagai cahaya, tetapi mereka melihat cahaya itu sebagai penglihatan. Maknanya fungsi anggota badan, fokusnya kepada diri mereka sendiri. Jadi ini sangat berbeza dengan apa yang kita faham sekarang. Jadi karya awal tentang visual dan optik. Jadi kita nak menelusuri sejarah bagaimana ilmu optik ini dikembangkan sehingga membawa kepada Ibn Khaldun, dianggap sebagai bapa optik. Karya pertama mengenai visual dan optik ini datang daripada sekolah Alexandria. Maknanya waktu itu dipelopori oleh Euclid yang mengembangkan teori extra emission. Apa itu teori extra emission ni? Inilah yang macam video awal-awal tadi tengok kan, kata rakan kita Ben kata orang dulu menganggap setiap benda yang dilihat tu mata mengeluarkan laser, tapi bukanlah laser yang macam dalam cerita X-Men tu ya. Tapi ada kita panggil sebagai sinaran mata. Waktu itu ada panggil visual ray. Jadi pada waktu itu mereka menganggap bila kita dapat melihat sesuatu kerana mata kita mengeluarkan sinaran. Bagaimana nak tahu? Inilah dia. Berdasarkan kepada konsep sinar visual, kalaulah tidak ada cahaya daripada mata, kita tutup mata, kita tak nampak. Dia mudah je begitu. Tutup mata tak nampak. Begitu mudah, dan dia tidak ada data saintifik dan tidak ada kajian tentang itu. Jadi berpandukan kepada observation dan juga kefahaman yang berkaitan pada waktu itu juga. Nanti kita akan lihat kaitan dia dengan agama. Okey. Jadi kemudian berkembang 3 abad selepas itu. Datangnya Ptolemy. Ni yang tadi Tuan Said ada sebut tentang ni. Jadi bagi beliau mata menghasilkan sinaran. Ni lagi mengukuhkan lagi kefahaman tersebut. Dan pada pandangan beliau, okey, bagaimana nak membuktikan teori tersebut? Kalau tengok dekat cermin, kalau benda itu hidup, kalau tidak ada benda hidup, maka cermin tidak akan memantulkan apa-apa. Kalau tak ada benda kat depan tu, jadi pada waktu itu mereka menggunakan cermin sebagai, orang kata apa, medium. Jadi kalau tidak ada benda hidup, maka cermin tidak akan memantulkan apa-apa, tidak menggambarkan apa-apa. Jadi ini adalah teori pertama pada awalnya manusia memahami cahaya. Dan waktu itu optik, kefahaman tentang mata tidak seperti hari ini, dan tidak ada satu kaedah yang jelas bagaimana nak memahamkan. Dan yang menjurus kepada hari ini adalah kita kena faham sebelum Ibn Haytham ada 3 teori asas yang saya sebutkan tadi. Sebahagiannya ialah extra emission, mata mengeluarkan sinaran. Jadi Euclid ni sudah sarjana utama yang dikaitkan dengan teori ni. Kemudian intro emission, extra keluar, intro masuk pula. Jadi ada bahan-bahan fizikal. Ini Aristotle, tapi teori ni tidaklah begitu seronok, tidaklah begitu diterima sangat. Okey, ada bahan masuk dalam kerana ni ada kaitan dengan agama Kristian sebenarnya. Dan juga gabungan kedua-dua. Maknanya Plato yang menyokong kedua-dua teori ni. Dia menyokong kedua-dua gabungan teori. Ada ekstra, ada intro. Masuk dan keluar. Tapi memang agak sukar untuk dibuktikan kerana tidak ada kaedah saintifik. Yang mana diperkenalkan kemudiannya oleh Ibnu Haytham. Untuk menyokong teori-teori ini. Okay, dan waktu itu juga apabila kerajaan Konstantin diambil alih oleh maharaja, saya tak ingat namanya pun, tapi menukar semua agama, menjadikan agama Kristian sebagai agama rasmi. Jadi berlakulah inilah berlakunya orang kata apa, kita panggil sebagai Dark Age di Western, di Eropah. Bermulanya proses itu, maknanya macam-macam ahli sains tidak diterima dan sebagainya, dianggap sebagai sihir. Jadi bermulalah kejatuhan
kita panggil Dark Age kepada Eropah. Tapi ilmu itu tidak berkembang begitulah. Tapi buku-bukunya ada, buku Plato, Aristotle dan sebagainya, Euclid masih ada. Cuma dia tidak berkembang seperti mana yang kita lihat. Kemudian inilah dia berlakunya Dark Age. Kemudian waktu Dark Age di Eropah, apa yang berlaku dalam tamadun Islam, dia terbalik. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kemudian naiknya 4 Khalifah Ar-Rashidin, diambil alih pula oleh kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah, kemudian lepas Umayyah, waktu tu kerajaan Bani Umayyah tidak memfokuskan kepada pengetahuan, kerana dia memfokuskan kepada membesarkan empire Islam waktu itu. Kemudian diambil alih pula oleh kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu di mana berlakunya proses orang kata apa, tamadun Islam tu berkembang dari segi ilmunya, adanya Baitul Hikmah, kemudian adanya banyak penterjemahan daripada kitab-kitab daripada Eropah, daripada Yunani, terlalu banyak. Kitab Plato diterjemahkan, kemudian Archimedes diterjemahkan, Euclid pun diterjemahkan, Ptolemy pun diterjemahkan. Jadi memberi peluang kepada Ibnu Haytham untuk mengkaji dan akhirnya mengeluarkan kitab yang macam yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi, Asy-Syukuk fi Ptolemy. Maknanya keraguan, syak kepada apa yang dicadangkan oleh Ptolemy lah. Jadi itulah dia Ibnu Haytham. Waktu itu pengetahuan tentang cahaya seperti yang disebutkan. Jadi kita tahu cahaya dalam agama kita sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab yang disebutkan tadi, kita merujuk kepada cahaya matahari untuk menentukan arah kiblat. Kita merujuk kepada cahaya matahari untuk menentukan waktu subuh, waktu maghrib, waktu zuhur dan sebagainya. Malah dengan cahaya itu dalam bidang astronomi, bidang falak, kita menentukan masa. Paling mudahlah. Maknanya semua itu adalah masa dan juga tempat. Jadi kita tahu kedua-dua perkara itu berkait. Masa dan tempat boleh ditentukan dengan cahaya. Jadi alatan-alatan yang dibina hari ini dan diguna pakai oleh ahli falak, kita pun menggunakan cahaya sebagai asas. Hingga kan kita pakai contohnya robot mujayak pun menggunakan cahaya matahari dan bayang. Jadi kalau tak ada cahaya matahari, tak adalah bayang kan. Jadi macam baru-baru ni, hari Khamis hari tu semalam, kita gunakan istiwa untuk bayang matahari untuk lihat arah kiblat. Itu adalah cahaya. Jadi pada waktu itu cahaya digunakan untuk ibadah seperti mana yang disebut tadi. Kemudian bagaimana Ibnu Haytham ni meneroka pula. Dia nak faham pula sifat cahaya. Dari situlah akhirnya macam mana disebutkan oleh Ben tadi, duduk dekat rumah, selepas tak dapat nak menyelesaikan isu umpangan tu, dia terpaksa berlakon jadi orang yang kurang sihat, kita kata begitulah kan, kurang sihat. Jadi dalam 10 tahun tu beliau duduk di rumah dan beliau berpeluang belajar. Ada sebahagian riwayat mengatakan beliau bukan duduk di rumah, beliau lari ke tempat lain. Jadi ada banyak riwayat lah. Dan Ibnu Haytham ni tidak ada berapa buku saja tentang biografi dia, tidak berapa jelas sangat. Okay. Jadi antara kitab dia yang begitu masyhur adalah kitab Al-Manazir, Book of Optics. Ini kitab yang paling masyhur lah, atau dipanggil sebagai dalam bahasa Latinnya nak sebut susah sikit, tapi Optic Thesaurus, macam itulah kot, Optical Thesaurus, Thesaurus begitu. Jadi apa yang anda lihat sekarang ni adalah buku diterjemahkan dalam bahasa Latin. Itu adalah gambar rajah bukunya dan itu adalah terjemahan buku yang ada di Eropah. Buku terjemahan beliau agak tebal untuk buku Al-Manazir ni. Jadi kita nak tengok apakah peranan buku ni, kenapa sampai dia dianggap begitu hebat sekali. Okey. Pertama buku ni dia. Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics, Optical Thesaurus ni merupakan rujukan yang paling penting dalam ilmu optik. Kita tahu sebelum ni tidak ada rujukan langsung. Yang ada adalah anggapan, andaian yang tidak boleh diukur dan dinilai dengan kaedah saintifik. Sebalikannya tadi Tuan Syed pun sebut, beliau adalah orang pertama yang menentukan kaedah pengiraan, kaedah saintifik. Jadi bila sebut kaedah saintifik tu maknanya kalau orang lain gunakan kaedah yang sama, dia boleh dapat hasil yang sama, boleh replicate. Jadi itu adalah asas yang kita boleh gunakan. Jadi kalau kita buat satu kaedah, kalau orang lain buat, tak boleh dapat macam kita, itu tak menggunakan kaedah yang betul, kaedah saintifik tu. Ada proses lah, hipotesisnya dan sebagainya sampailah hujung tu. Jadi kita tengok balik yang tu lah. Okay. Jadi rujukan paling penting dalam ilmu optik. Dia disenaraikan sebaris dengan karya Isaac Newton. Hebat. Maknanya di Eropah mengangkat kitab ini sebagai kitab yang sebaris dengan kitab Isaac Newton, karya Isaac Newton, Philosophical Naturalist Principle of Mathematics. Jadi dalam tu ada 7 bab. Saya tak akan menceritakan 7 bab tu secara detail, tapi dalam tu ada banyaklah tentang optik, tentang malah dalam kitab tu diceritakan juga pasal mata, psikologi, bagaimana dia berkait dengan pemandangan kita. Jadi pada tahun 1572 kitab ni diterjemahkan dalam bahasa Latin
dan diterbitkan di Eropah pada abad yang ke-13. Jadi selama 500 tahun buku ni dijadikan pegangan oleh universiti-universiti. Nanti kita akan lihat universiti-universiti yang menggunakan dia. Hebat. Dan turut membincangkan hukum fizik yang paling asas iaitu momentum. Kita panggil sebagai quwwah al-harakah. Yang ini mechanical yang asas dalam hukum fizik. Dan juga membawa kepada penemuan hukum pertama, first law of motion. Ini kita akan tengok nanti kerana antara katakan tokoh-tokoh barat yang rapat ataupun yang dipengaruhi oleh kitab ini adalah Johannes Kepler. Yang siapa yang belajar astronomi memang kena tahu hukum Kepler tu, bagaimana pergerakan mechanical of planet. Jadi inilah yang kita dapat lihat hasilnya hari ini. Dan kemudian lepas saja kitab Manazir tu diterbitkan, dia keluarkan lagi Risalah fi Daw. Apa tu daw? Daw tu cahaya. Macam tadi sebut dalam Al-Quran, wa ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Itu dhiya tu cahaya yang memancarkan cahaya. Jadi diterbitkan satu lagi risalah. Risalah ni kita panggil treatise lah, ataupun kita kata macam nota mungkin, atau lebih daripada itu. Di dalam tu beliau menguraikan lagi detail tentang eksperimen baru-baru yang dibuat mengenai cahaya. Kemudian kita boleh tengok dekat situ bagaimana penjualan cahaya melalui pelbagai medium. Ini kita dapat tengoklah macam yang kita belajar hari ni, refractor, reflection dan sebagainya dekat situ. Jadi ulasan tentang anatomi mata, bila sebut pasal anatomi mata, anda boleh bayangkan. Oleh kerana beliau ni seorang yang polymath. Polymath ni maksudnya apa? Mereka individu yang tahu banyak bidang. Polymath macam tadi yang Tuan Syed sebut, dia asalnya orang agama, tahu pula pasal sains. Malah antara biografi beliau, ada yang mengatakan beliau juga seorang accountant. Bayangkan. Jadi beliau nak tahu juga pasal anatomi mata, maknanya beliau kena tahu biologi mata. Jadi mungkin waktu itu pada zaman era tamadun Islam yang begitu berkembang, hebat ini, mungkin bersama dengan Ibn Sina dan sebagainya, bahan-bahan ataupun kajian-kajian ini dikongsi bersama. Kemudian pada masa yang sama, kerana duduk di rumah tadi, beliau menemui kamera obscura dan lubang jarum. Ini kita akan tengok. Saya sendiri alhamdulillah pada beberapa tahun lepas diberikan peluang bersama dengan mahasiswa, saya buat sendiri kamera ni, tunjukkan pada mahasiswa macam mana kamera lubang jarum tu. Jadi tunjukkan, buat sendiri kotak tu, tengok betul lah image terbalik. Kita tunjukkan. Malah beliau juga mengkaji pasal ilusi optik, persepsi visual, meteorologi pelangi, macam-macam lah, kepadatan atmosfera, fenomena langit, gerhana. Malah ada saya pernah lihat dalam ni, ada dia punya kajian tentang parallel gerhana. Itu detail yang kemudian lah. Kemudian ada pembiasan dan sebagainya. Jadi ini ada, kalau tuan-tuan dapat lihat, yang kita panggil sebagai kita panggil Baitul Muslim. Ni bukan Muslim ya, Muslim ni zalama, ada gelap, rumah yang gelap, ataupun dalam bahasa Latinnya camera obscura. Asalnya dulu bukanlah kecil, jadi dia besar macam tu. Dia satu lubang diletakkan dekat hujung dinding tu, jadi akan nampaklah image masjid tu terbalik. Ini adalah asas sebenarnya, seperti mana yang kita tahu kepada kamera hari ini. Seperti mana yang kita faham, boleh memahami mata hari ini. Jadi mata ni semua nampak terbalik, asalnya diterjemahkan oleh otak kita. Sama juga kalau tuan-tuan yang ada teleskop ni, tengok dekat finder scope kan, nampak terbalik, betul tak? Kebanyakannya kalau jumpa kami, kenapa nampak terbalik ni? Inilah dia asasnya. Okey, kantar tu menterbalikkan image. Jadi beliau orang yang menemukan ini. Dan walaupun pada waktu yang sama, sebenarnya ada juga penemuan dilakukan oleh China, India, tetapi mereka tidak menguraikan macam mana proses itu terjadi. Jadi oleh kerana Ibnu Haytham mempunyai kaedah metodologi saintifik yang jelas, maknanya boleh direplicate, orang lain boleh tiru, maka dengan itu beliau diangkat, dan juga apa yang dicipta ni boleh dikembangkan. Itu yang penting. Dia bukan sekadar mengeluarkan satu ilmu, tapi boleh dikembangkan oleh masyarakat lain. Okay. Jadi itulah yang kita lihat hari ini. Ibnu Haytham diangkat dan dijulang setinggi-tingginya oleh UNESCO lah. Okey. Kalau macam mana yang disebut oleh Tuan Syed tadi, inilah peranan kita sebagai seorang Islam. Kalau kita lihat dekat sini, sebagai seorang Muslim yang ada niat untuk membuat kebajikan dan kebaikan, mengkaji sesuatu perkara dengan ikhlas, saya percaya jasa beliau ni, selagi mana kita dapat melihat cahaya, memahami fungsi teleskop, menggunakan aplikasi yang ada melibatkan cahaya, beliau mendapat pahala. Mudah saja. Jadi cukup kot sampai situ dulu untuk saya kongsikan sebelum kita pergi kepada soalan lain. Inilah sebabnya kenapa beliau diangkat menjadi tokoh sempena International Day of Light dan juga
father of optik. Terima kasih Hafiz. Rupanya Ibn Haytham ni multi-disiplin orangnya, pelbagai boleh. Dan itulah cirian seorang ilmu yang tidak membeza-bezakan ilmu itu. Dan kita juga boleh lihat bagaimana daripada Hafiz huraikan tadi evolusi ilmu itu berlaku daripada seorang saintis ke seorang saintis, dan syarat ilmu tu ialah kalau ada ilmu tu sebaiknya ialah ditulis, dan apabila ditulis tu ianya insya-Allah boleh dirujuk dan ditambah baik dari masa ke semasa. Masa semakin mencemburui kita. Jadi kita lihat sumbangannya itu memang banyak kan, yang seperti yang disebut oleh Tuan Syed, yang disebut oleh Hafiz. Jadi kebiasaannya orang mencipta sesuatu ni sebab ada masalah. Sebab ada satu peristiwa mungkin yang menyebabkan beliau kena mencipta sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Tuan Syed, saya tanya dengan Tuan Syed, dalam kes Ibn Haytham ni, penciptaan yang berlaku ni sebenarnya apa masalahnya? Apa yang beliau, apa motivasi beliau nak mencipta alat-alat ni? Ada masalah ke pada waktu itu? Bagaimana kehidupan beliau pada waktu itu? Mungkin Tuan Syed boleh kongsikan sedikit apa yang mendorong beliau untuk membuat penciptaan agung ni. Silakan Tuan Syed. Baik, dia Ibn Haytham sebenarnya saya kata tadi, dia motivasi utama dia ialah untuk mencari kebenaran, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal itu penciptaan ini merupakan byproduct daripada motivasi utama, iaitu mencari kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bahawa ulama-ulama Islam atau saintis Islam seperti mana dia daripada peringkat dulu, pada peringkat awal tidak ada perbezaan di antara ulama syariah dan juga saintis. Kadang-kadang mereka orang yang sama, ya. Seperti mana Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi mula-mula dia nak menyelesaikan masalah faraid, ya, dan cuba selesaikan masalah faraid. So dia masuk dalam bidang matematik, ya. Lepas tu keluarkan algebra, ya. Dan serupa juga Al-Biruni. Al-Biruni mula-mula dia seorang qazi, dan lepas tu masuk dalam sains untuk menyelesaikan masalah-masalah waktu dan takvim dan lain-lain, ya. Mereka saya nak sambung apa yang saudara Hafiz katakan tadi, iaitu bila kita kaji sains ni, dia mesti replicable, maknanya perlu boleh dibuat atau direplicate oleh orang lain, ya. Dan ini amat menarik sekali. Baru kita lihat dalam surah Al-Fath ayat 23, di mana Allah menyebut, ya, sunatullah, itu cara hukum peraturan Allah yang telah berlaku semenjak dahulu lagi, dan tidak engkau akan mendapati sebarang perubahan pada sunatullah, ya. Maknanya ini penting. Kalaulah kata hari ini kita baling satu benda, dia jatuh ke bumi oleh sebab tarikan graviti, tapi esok Allah tukar sunatullah dan kita baling benda itu terbang. So mana tak boleh. So maknanya sunatullah itu tetap sampailah hari kiamat. Mana apa yang Allah tetapkan dari segi undang-undang hukum itu, sekarang ni kita kata hukum sains lah, tapi sebenarnya sunatullah. Kalau kita lihat dari segi Islam, itu disebutkan sunatullah, dan sunatullah itu tidak berubah, dan Allah sebutkan dalam Quran. Dan dalam Quran Allah suruh manusia mencari kebenaran dengan melihat kepada ayat yang Al-Quran, ayat alam. Ayat ini merupakan bermakna simbol lah. Macam umpamanya kalau saya kata batu, 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 ya. Itu simbol, bukan makna batu sebenarnya, tapi dalam pemikiran kita boleh gambarkan batu, ya, benda yang keras. Yang ada batu, tulisan BATU itu adalah ayat atau simbol kepada benda yang fizikal itu. Serupa juga dengan huruf BATU, itu juga simbol kepada bunyi. Itu ayat kepada bunyi. Itu satu example apa dimaksudkan dengan ayat. Dan juga dalam ayat Allah katakan dalam alam ni ada ayat. Begitu banyak. Kalau dalam Quran kita melihat 400 kali disebutkan
ungkapan ayat ini dalam Al-Quran. Ya. Dan Allah suruh manusia cari, melihat kepada ayat dan juga mengkaji. Ya. Dan dan berfikir. Ya. Dan anjuran berfikir ini terdapat 750 kali dalam Al-Quran. Atau 1/8 daripada Al-Quran adalah menganjurkan manusia untuk berfikir. Ya. Baik, kita tengok kepada surah Ar-Rum, ya, ayat 21 hingga 26. Di antara ayat yang persoalan Allah menciptakan kamu dari tanah, ya, bagi manusia yang hidup ke bertebaran muka bumi. Di antara ayatnya menciptakan kamu lelaki, isteri-isteri sejenis kamu supaya kamu senang hidup dengan mereka. Ini dari segi sosial, ya. Di antara ayatnya membuktikannya kekuasaannya ialah kejadian langit dan bumi. Perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya demikian itu keterangan bagi orang yang berpengetahuan. Di antara ayatnya ialah waktu malam dan siang dan usaha kamu mencari rezeki di limpah kurnianya. Ya, banyak lagi. Mana 400 ayat yang memberikan ayat isyarah bagaimana kita boleh mengkaji alam ini untuk mengenal Allah SWT. Dan untuk mengenal Allah SWT ni, kita mesti menggunakan akal pemikiran yang Allah dah kurnia kepada manusia. Ya, malahan Allah mensyariatkan manusia untuk berfikir. Dialah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air benih, kemudian dari sebuku darah, kemudian dari sebuku daging, kemudian mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara sehingga sampai mengikat umur dewasa, kemudian dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua. Dalam itu ada antara kamu yang mati sebelum itu. Allah melakukan demikian supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan dan supaya kamu memahami hikmah kejadian kekuasaan Allah. Surah Ghafir 67. Dan kita lihat mereka yang tak berfikir ini dicela. Bukan saja makna dia relax tak apalah, tak fikir tak apa, bagi orang lain fikir. Tidak. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu dengan akal fikirannya. Surah Al-Anfal ayat 22. Maknanya kalau kita tak berguna akal, kita lebih rendah daripada lembu. Ada lagi ayat yang surah lain di mana Allah menyatakan lebih rendah daripada lembu. Ya. Dan dan juga di dalam surah Al-Mulk, mereka yang masuk neraka ni dibawa kumpulan masuk neraka. Lepas tu malaikat tanya, tak adalah kau nabi atau rasul datang kepada kamu? Kata ada. Ya, tapi sebenarnya kami tak ikut. Ya, kami tidak mendengar dan tidak memahami, tidak menggunakan akal. Ya, tentulah kami termasuk dalam kalangan api neraka. So maknanya dia orang yang tak guna akal ini dicela oleh Allah SWT. Dia lebih rendah daripada binatang. Kedua, bila di hari kiamat nanti pula dimasuk neraka, kenapa dia tidak menggunakan pendengaran dan juga pemikiran. Ya. So kita dapati bahawa dalam Islam memikir, mencari ilmu amat penting. Mari kita lihat dalam surah yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mana Allah menyuruh kita baca. Ya, mana mencari ilmu. Ya. Dan juga dalam hadis-hadis kita melihat bahawa Rasulullah SAW kata kalau siapa mengambil jalan untuk mencari ilmu, Allah akan menyediakan jalan di syurga. Jalan kepada dia ke syurga. Dan kalau mereka nak berjaya di dunia, perlu ilmu. Nak berjaya di akhirat, perlu ilmu. Kalau nak berjaya kedua-duanya, perlu ilmu juga. Ya. Dan satu lagi hadis, Rasulullah SAW bersabda, hikmah itu atau wisdom adalah satu warisan mukmin. Di mana kau dapati, ambil. Mana dia tak peduli pada siapa, daripada Greek ke, daripada Parsi, non-Muslim ke, daripada Cina ke, daripada Hindu ke, hikmah dia ambil. Ya. Dan ulama kita mengatakan badannya kalau nak menuntut ilmu, pergilah sampai negeri Cina. Ada orang kata hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Dia ada
ungkapan ulama. Dan Ibn Jauziyah, ya. Ibn Jauzi, seorang ulama terkenal, dia kata berfikir sejam lebih baik daripada tahajud, lebih baik daripada bertahajud semalam. Lagi menyatakan berfikir sejam lebih baik daripada beribadat setahun. Mana motivasi untuk berfikir, motivasi untuk mengkaji adalah di dalam tasawur Islami. Mana dalam pemikiran, dalam pada paradigm Islam itu kena cari ilmu, kena berfikir, kena bertafakur dan menghasilkan ilmu. Dan cara ini lebih banyak kita ada ilmu, lebih banyak kita mengetahui bagaimana alam ini berfungsi, lebih tunduklah kita pada Allah SWT. Lebih kita mengagungkan Allah. Ya, diungkapkan juga bahawa ulama itu, orang yang berilmu itu, yang paling takut pada Allah orang yang berilmu. Ya. Dan di mana disebut oleh Hafiz, mana dia tamadun Islam awal mereka terjemahkan kitab-kitab daripada Yunani lah, daripada Parsi lah, daripada India dan segala macam. Ada ungkapan bahawa tamadun Islam ni ada tiga pihak lah. Orang Arab dia bagi bahasanya, bahasa Arabnya. Mana semua kitab-kitab ditulis dalam bahasa Arab. Walaupun dia Parsi ke, dia orang apa pun, dia tulis bahasa Arab. Orang Parsi ni dia bagi budaya dan tamadun dan ilmu. Maksudnya mereka tamadun lebih tinggi daripada orang Arab. Dia dah tamadun 5,000 tahun sebelum Islam. Ya. Dan orang Turki ni dia bagi ketenteraan, kekuatan military. So the Turks gave military power, the Persians gave knowledge and culture, and the Arabs gave the language. Satu lagi sebelum ini, maknanya dia kita melihat dalam tamadun Islam dia bagi galakkan kepada pengkajian sains. Ya. Wakaf, duit wakaf dan duit zakat diberikan untuk penyelidikan sains. Kita ada bukti. Al-Biruni dia nak buat kajian berkenaan dengan the diameter of the earth. Dia bagi mohon duit wakaf. Ya, dan kita ada bukti bahawa Balai Cerap di Maraka yang sekarang di Azerbaijan, mereka dapat tiap-tiap tahun dapat duit daripada wakaf. Dapat duit daripada zakat. Kerana dia institusi sains ini dibiayai oleh duit daripada umat. Ya, bukan daripada kerajaan, mana dia memang disalurkan duit ini. Ya. Macam kita sekarang ni, kita duit wakaf ni kita ingat aja untuk masjid, untuk tahfiz, ya, untuk mungkin hospital. Kita tak fikirkan kalau duit wakaf atau zakat ni boleh diberikan kepada penyelidikan sains. Tapi daripada peringkat awal, mana daripada awal Islam itu memang duit itu wakaf dan zakat diberikan untuk penyelidikan sains. Ya, oleh sebab itulah dapat berkembang. Ya, pasal ada financing. Ya, dan kita lihat juga ulama-ulama kita bila dia mencipta sesuatu, bila dia dah menghasilkan satu penemuan baru. Dia tidak kata ini hukum Ali atau hukum Hasan, tidak. Dia kata ini hukum Allah. Ini berbeza dengan orang Barat. Kalau orang Barat ni dia kata di Newton's law. Ini Galileo punya law. Ini Kepler punya law. Kita tidak. Kita ada adab. Adab orang Islam ni dia hormati bahawa apa yang dia temui adalah hukum Allah. So ini satu perbezaan yang amat ketara antara kita dengan orang Barat. Satu lagi kita melihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Umpamanya saya ada kitab Al-Biruni, dia buka mula kitab dia dengan alhamdulillah, dan selawat pada Nabi, selawat pada keluarga Nabi, dan puji-puji kepada sahabat dan lain-lain. Maknanya macam tu. Lepas tu akhirnya dia wallahu alam. Maknanya dia ini satu adab. Makna dia kita dah kaji apa segala macam, kita akhirnya kita kata Allah yang Maha mengetahui. Yang ilmu yang saya tulis ini amat kecil berbanding dengan
ilmu yang ada. Allah is greatest. Maknanya the knowledge of Allah is greatest. Maknanya ilmu Allah itu maha luas daripada berbanding dengan kita. Dan kita lihat juga bahawa mereka ni ambil serius enterprise ilmu ni. Saya satu contoh lah sebelum saya berhenti, iaitu Fatimah Al-Fitri. Dia seorang wanita umur 20-an umur dia, membina universiti yang pertama di Morocco pada tahun tahun 700 lebihan lah Masihi. Saya lupa tarikhnya. Dia buat satu universiti, dia gunakan duit daripada perniagaan dia. Yang satu menariknya, dia puasa untuk membuat universiti mengambil masa 13 tahun. Bukan sekejap nak buat bangunan apa segala macam, 13 tahun. Dan dia berpuasa setiap hari dalam 13 tahun tu sehinggalah universiti terbina. Mana dia sebagai ibadat dia buat di dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa. Lepas terbinanya universiti itu, barulah dia buka puasa dia. Memanglah puasa mana siang pagi sampai malam lah, tapi maksud dia 13 tahun dia berpuasa sehinggalah terbina dia punya universiti. Satu lagi untuk sebelum inilah, mana dia pemikiran untuk berfikir. Dalam Islam adalah wajib untuk kita berfikir, betul macam saya kata tadi. Tapi kalau orang tak boleh berfikir, mana dia belum akil balik, terangkat syariah pada dia. Budak-budak tak dikenakan syariah. Mana dia tak perlu sembahyang lagi, budak baru belum balik. Belum akil dah balik. Itu istilah akil dan balik. Lepas tu kalau dia tertidur, mana dia akal dia tak boleh terfikir. Dia terangkat syariah dia. Dia gila, mana dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Pasal apa? Akal dia tak boleh kontrol. Dan juga mabuk. Mabuk lepas tu itu isu lain lah. Tapi mana dia dalam empat kes ni, akal manusia tidak boleh digunakan. Akal tidak boleh digunakan, barulah terangkat syariah kepada mereka. So motivasi pada para saintis Islam adalah untuk menterjemahkan tuntutan syariah, tuntutan Islam, tuntutan dan dorongan, saranan dan motivasi pada Allah SWT untuk mengkaji ayatnya, mengkaji tanda-tandanya dalam alam. Dan proses untuk mengkajinya ialah proses kajian sains. Terima kasih. Tuan Fairuz mute atasnya. So jadi terima kasih Tuan Syed. So jadi kita perlu berfikir, dan untuk berfikir kita perlu menggunakan akal. Baiklah, kita telah faham sebuah sikit secara ringkas tentang Ibn Haytham. Sekarang ni bagaimana rakyat Malaysia, khususnya pada waktu ini orang muda yang juga lagi beberapa hari lagi akan kena lockdown di rumah, sama seperti Ibn Haytham. Dan tetapi Ibn Haytham ini menggunakan masa beliau yang dikatakan dikurung itu dan menghasilkan sesuatu yang sampai ke hari ini 1000 tahun lebih masih lagi sangat dihargai. Jadi saya nak tanya dengan orang muda dulu, Saudara Hafiz, macam mana rakyat Malaysia boleh ambil motivasi daripada apa yang berlaku kepada Ibn Haytham? Silakan Hafiz. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, baik. Kita dapat dengar tadi penjelasan yang panjang lebar, saya rasa begitu bermanfaat untuk kita tentang pentingnya ilmu, pentingnya buat kajian, pentingnya macam-macam lah tadi, terlalu banyak untuk saya senaraikan. Tapi saya nak ajak penonton kita melihat dari satu paradigm yang berbeza tentang cahaya. Kita tahu tadi kita kongsikan tentang Ibn Haytham mengkaji cahaya yang akhirnya menghasilkan penemuan yang banyak. Jadi dalam agama kita pun ditekankan tentang masa dan tentang cahaya macam yang saya sebut tadi beberapa kali. Tapi bila kita sebut pasal cahaya, kita tidak boleh lupa satu perkara, kerana cahaya ni mencerminkan masa. Kita bangun subuh, pagi cahaya subuhnya lain. Kita tengah hari cahaya rembangnya lain. Petang cahayanya lain. Malam tidak bercahaya. Jadi dia mengajar kita tentang satu, fungsi cahaya itu memberitahu tentang masa. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, dia sebut tentang Al-Fajr, surah yang mula-mula Al-Fajr kan.
Jadi surah Al-Fajr sampaikan dalam apa tu hadis Nabi pun, Rasulullah menggalakkan orang yang kalau nak jadi kaya, apa dia? Salatul Fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa nak jadi kaya, siapa nak jadi berjaya, solat fajar. Solat fajar ni apa? Ada yang sebagai ulama mengatakan dia solat subuh, ada yang mengatakan sebagainya solat sebelum subuh. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai satu amalan lah, solat sebelum subuh. Jadi fajar tu, cahaya fajar tu. Okey, itu jadi kita nak tahu fungsi cahaya berkaitan dengan masa. Bila sebut pasal masa ni, bagaimana belia boleh memperanan tentang masa, cahaya dan ambil pengajaran daripada Ibn Haytham, dia pergi balik kepada hadis Nabi. Ightanim khamsa qabla khamsin. Ightanim tu apa? Ghanama tu maknanya rebut harta, macam rebutlah harta ataupun kita panggil sebagai perkara yang berharga lah. Ightanim, Rasulullah gunakan itu ightanim tu. Macam sungguh-sungguh dapatkan. Khamsa qabla khamsin, 5 sebelum 5. Apa yang saya sebut pertama? Syababaka qabla haramik. Ini sebabkan belia kan, saya ambil situ ayat tu. Jadi orang muda sebelum tua. Jadi sebelum kita menjadi orang yang berumur, masa yang ada ni kita manfaatkan. Jadi kerana kita macam Tuan Fairuz tadi sebut, kita akan lockdown kan, masa akan menjadi begitu lama dan panjang. Saya ingat lagi masa kita mula-mula PKP dulu, jadi sampai kan tak tahulah nak buat apa. Jadi saya rasa perkara yang penting sebagai waktu kita PKP nanti, manfaatkan masa yang ada tu dengan menggunakan masa dengan sebaiknya, rancang dengan sebaiknya. Kerana apa? Bila Rasulullah sebut kan muda sebelum tua, lepas tu disambung lagi lepas tu wasahhataka qabla saqami, dan sihat kamu sebelum kamu sakit. Nampak tak? Dia berkait-kait tau. Kemudian waghinaka qabla faqri, waktu kamu kaya dia sebelum kamu miskin. Dan ini paling best. Sekarang ni kita akan melalui proses ini, akan datang 2 hari ni. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu yang lapang. Kita tak tahu dah buat kerja apa. Kadang-kadang waktu PKP ni banyak sangat masa lapang, sampai tengok TV, tengok Netflix, main game dan sebagainya. Orang muda kan okey. Jadi manfaatkan waktu ni. Ini kan Rasulullah sebut. Kemudian wahayataka qabla mautik, dan hidup kamu sebelum kamu mati. Apa peringatan dekat sini yang kita boleh ambil atau istifad yang kita boleh ambil daripada satu hadis yang agak panjang ni adalah khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat. Kalau kita ambil posisi kita macam yang saya sebut tadi sebagai Ibn Haytham, sebagai contohnya lah Al-Biruni, Ibn Jauzi, Sayuti, banyak tokoh-tokoh Islam yang lain kan, yang kita boleh ambil sebagai contoh. Mereka adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat. Jadi kita mencari jalan bagaimana untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mulakan dengan orang yang paling rapat dengan kita, ahli keluarga kita. Kerana kita dalam keadaan yang lockdown, jadi kita beri manfaat yang macam mana? Ini penting. Maksud manfaat itu, sekiranya kata kena ikut SOP, itulah manfaatnya. Kita tidak memudaratkan orang lain. Ikut SOP tersebut. Supaya kita tidak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Itu perkara yang paling asas. Kemudian kalau anda belajar sesuatu, kongsikan dengan orang lain juga. Itu pun satu manfaat juga. Tetapi di sini, bila kita kata nak belajar, kita nak jadi macam Ibn Haytham, kita tidak boleh menonong aja. Kita ada prosesnya. Kalau Ibn Haytham keluarkan prosesnya, bagaimana nak buat kajian, bagaimana nak menentukan sesuatu, maka kita melalui proses. Proses apa? Talabul ilmi. Maknanya belajar ilmu tu. Dan belajar ilmu tu tidak boleh sewenang-wenangnya. Maklumlah kan sekarang ni banyak Google kan. Banyak wiki, banyak Google. Dalam TV, YouTube pun ada. Semua boleh belajar. Tapi kita kena tahu adab dia. Adab belajar bagaimana. Kalau dengan menggunakan YouTube, dapat daripada WhatsApp, dapat daripada ni, adakah itu kaedah yang betul? Kalau informasi yang kita terima tu, kita kena tabayun. Orang kata sekarang kan banyak sebut istilah tabayun, atau kita investigate, kita evaluate. Betul tak istilah tu? Itu antara sebahagian daripada kaedah metodologi saintifik. Kita nak kena pastikan maklumat yang kita terima itu tepat dan betul. Itu perkara yang penting dalam penuntut ilmu. Jadi kalau nak jadi macam Ibn Haytham, beliau akan mencabar semua apa yang beliau baca. Kerana itu adalah seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi dalam kitab dia Asyukuk fi Batalmas. Jadi beliau akan orang kata apa, apa istilah meraihkan perbezaan. Dia tidak meraihkan, dia meraihkan perbezaan, tapi kalau istilahnya, kalau saya ada kebetulan ada kat saya ni, kata beliau dalam kitabnya adalah pencari kebenaran bukanlah orang yang mengkaji penulisan lampau. Maknanya bukan sekadar mengkaji buku, baca dan mengikut sifat ataupun huraian macam buku tu, dan meletakkan kepercayaan kepada ilmu tersebut.
Tetapi, ni ayat dia. Tetapi mereka ni akan meragui tentang konten dia. Bukan meragu itu sekadar nak macam benda ni salah. Tidak, tetapi untuk memastikan apa yang dibaca tu faham. Perkara ni penting. Kerana apa? Umat Islam sekarang ni, tamadun kita berada pada zaman yang agak mencabar. Negara maju telah mula mencipta. Negara kita, tamadun Islam keseluruhannya berada dalam zaman yang kita panggil sebagai ahdu taklid. Saya panggil taklid ni istilahnya adalah zaman yang mengikut, zaman orang pengguna. Kita tidak mencipta. Kita hanya mengikut orang yang buat ni, kita buat. Orang yang nampak begini. Mana kita tidak mempertikaikan bolehkah itu diguna pakai di negara kita, customize sesuai tak dengan kita, ataupun kita tidak mempersoalkan langsung. Dan inilah satu sifat yang agak mencabar bagi kita sebagai belia dan juga orang Islam hari ini, kerana kita mengambil sesuatu ilmu bulat-bulat tanpa kita mempersoalkan kesahihannya ataupun kita tidak meragui keyakinannya. Dan ini adalah asas kepada pemikiran Ibn Haytham. Kalau kita nak betul-betul meniru beliau, bagaimana beliau boleh mengeluarkan sesuatu yang sangat-sangat baru hingga kan kita nampak cahaya seperti hari ini. Jadi itu adalah asasnya. Dan yang paling penting, ayat dia seterusnya ialah mengajukan dengan hujah dan menampilkannya. Maksudnya menampilkan itu bagaimana? Boleh demonstrate. Bukan mengatakan dia salah. Kebanyakan ulama-ulama kita dulu mempunyai perbezaan pendapat dengan guru-guru mereka. Tidak salah, tapi mereka ada faham satu konsep, adabul ikhtilaf. Cara kefahaman perbezaan adab untuk berbeza pendapat. Mereka menghormati, Imam Syafi'i menghormati guru-gurunya. Malah kalau salah pun mereka akan mengaku dia salah ataupun dia akan meraihkan gurunya, begitu. Jadi kita kena faham dekat situ. Adab belajar hingga kita boleh jadi seperti Ibn Haytham. Dan yang terakhir kalau saya nak kongsikan sebenarnya perkara yang paling penting adalah disebut almar'u ala dini khalili. Sebab kita orang belia kan, dia suka berkawan-kawan dah, suka socialize dah, suka Facebook, suka ada macam-macam. Socialize ni adalah kawan lah kita panggil kan. Jadi dalam yang perkara yang saya lihat paling penting ialah kebanyakan kita kena tahu siapa kawan kita, siapa sahabat kita yang kita boleh belajar daripada dia, yang dia boleh bantu kita untuk berjaya. Cuba cek balik dalam kelompok kita, dalam kumpulan kita, ada tak rakan-rakan yang begitu? Kerana apa? Dalam hadis disebut almar'u ala dini khalili. Seseorang itu ala dini. Dini maksudnya bukan agama tau, tapi cara hidup, gaya, cara fikir, pergerakan, makan, semua. Jadi Khalil ni teman tau, bukan ashabi. Dia Khalil ni orang yang rapat tau, pergi jalan, pergi makan, rapat. Jadi kalau ikut pada ayat perkataan Arab tu dia begitu. Dia ada ejaz dekat situ. Kenapa Nabi gunakan perkataan tu dan menunjukkan rapat sungguh orang ni. Jadi kita akan menunjukkan siapa kawan kita. Jadi kalau nak menjadi orang yang berjaya, selain kita tahu kita kena belajar ilmu, kita tahu kita manusia, ada masanya kita up, ada masa kita down. Ada masa kita bersemangat, ada masa kita tidak. Tapi yang paling penting adalah kita tahu siapa kawan kita. Waktu kita down, kita tahu ini tempat dia boleh bantu kita bagi semangat. Bila kita semangat, kita boleh bagi pada dia pula. Bila dia ada ilmu, dikongsikan dengan kita. Bila kita ada ilmu, kita kongsikan dengan dia. Jadi kita bangun bersama-sama. Jadi inilah perkara yang paling penting dengan belia ataupun masyarakat kita atau semua yang bersama dengan kita pada malam ini, ialah memastikan kita dapat sahabat-sahabat yang baik, rakan-rakan yang baik. Jadi perkara-perkara ini paling penting. Kalau saya nak huraikan pasal itu banyak lah sebenarnya kan, kerana nanti sampai habis lah pasal sahabat dan sebagainya. Tapi kita nak bagi tahu bila kita nak mengikut bagaimana Ibn Haytham, bagaimana yang dikongsikan tadi, kita pegang dengan niat seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi. Kita mulakan dengan niat yang betul. Dan saya suka petik macam dia akan sebut ialah bila kita kaji tentang sejarah, kita akan dapati kebanyakan tamadun-tamadun dunia yang apabila mereka membina sesuatu berlandaskan ketuhanan. Tidak semestinya ketuhanan tu Tuhan yang macam kita percaya Allah ni kan. Ada banyak tamadun-tamadun lain, tamadun Mesir, tamadun macam tadi Mesopotamia, China dan sebagainya. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi hebat kerana mereka percaya itu untuk Tuhan. Walaupun pada asalnya itulah dia, Tuhan yang dia percaya itulah dia. Tamadun Mesopotamia begitu, tamadun Rom begitu, tamadun Indus begitu, tamadun China begitu. Tapi piramid di Mesir di orang kata apa dibuat pun atas dasar Firaun yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi dia kukuh dan dia hebat. Tapi kita lebih hebat kerana kita tidak perlukan begitu. Kan? Kita ada Tuhan yang lebih berkuasa. Tapi konsepnya sama. Kekal niat itu kerana lillahi ta'ala, kita akan boleh berjaya. Itu antara
intipati yang selalu mak saya cakap lah. Jadi kalau kita lihat dari segi satu aspek yang lain. Jadi itu niat yang kita boleh kaitkan. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, perkara-perkara itu kalau kita nak jadi seperti Ibnu Haytham, masa jangan lupa, kemudian tengok kawan yang terbaik dan juga tahu adab dan cara untuk belajar. Jadi saya rasa cukup sampai itu. Kalau itu saya mohon menjawab persoalan. Terima kasih Hafiz. Sekarang kita dengar daripada Tuan Syed pula. Tuan Syed, macam mana pula pandangan Tuan Syed? Okey, saya nak bagi contoh lah. Mungkin kita kadang-kadang ni kita dengan ulama-ulama lama ahli sains dulu, mungkin susah kita nak contoh. Ya, kita nak buat mereka sebagai tauladan. Saya tak suka istilah idola, tapi tauladan, ya. Istilah lama ni tauladan. Maknanya kita ambil tauladan. Kalau boleh kita kena tahu sejarah semua ilmuwan Islam, semua saintis Islam, supaya ini menjadi motivasi kepada kita untuk kita membina semula tamadun Islam ini. Tamadun Islam dah tidur 500 tahun, ya, dengan peperangan dan segala macam, dan akhirnya dijajah oleh negara-negara barat. Tapi inilah masa untuk kita bangun semula. Dengan cara kita pelajari sejarah kita, kalau boleh kita dapat inspirasi daripada ulama-ulama dan saintis kita dulu. Saya pernah terbaca bahawa ada lebih kurang 5 juta kitab manuskrip Islam, termasuklah dari bidang syariah, dari bidang sains, bidang matematik, astronomi segala macam, yang belum lagi dikaji. Belum lagi dikaji. Masya Allah, begitu banyak. Tapi kita lihat yang pengkaji-pengkaji yang sekarang adalah pengkaji barat. Umpamanya ahli yang pakar dalam bidang astronomi Islam adalah David King, ya, orang barat, ya, dia dengan Kennedy. So maknanya kita melihat bahawa kita perlu sebagai umat Islam menjadi tanggungjawab kita untuk kita menggali khazanah ilmu kita, khazanah sejarah kita, khazanah sains kita untuk kita maju ke depan, ya. Saya nak memberi contoh dua bidang lah. Mana dia dalam Islam ni cahaya ni ada dua istilah. Satu diaan, yang memberi maksud kepada cahaya yang bersinar, pancaran, umpamanya daripada matahari. Allah sebut dalam surah surah Yunus ayat 5, ya. Dia menjadikan matahari bersinar-sinar, diar, dan bulan bercahaya, nur. Bulan ni diberikan cahaya nur, cahaya yang lembut, ya. Diar ni terang, maknanya cahaya daripada langit, daripada matahari, daripada bintang, galaksi, ini semua diar, maknanya dia bintang, galaksi itu semua adalah matahari, ya. Dan nur ini daripada bulan, ya, dan juga daripada planet-planet yang memantulkan cahaya, ya. So kita melihat, saya nak share ni, macam mana nak share dia, slide. Saya cuba share slide. Okey. Ini gambar yang diambil oleh Hubble teleskop. Ya. Ambil yang sebelah ni misteri, dan ini galaksi bertembung, ya, colliding galaxies. Ini gambar yang kita dapat lihat oleh sebab ada teleskop di angkasa lepas. Kalau daripada earthbound teleskop ni kita ada banyak problem dari segi kelembapan, daripada banyak manufaktur yang tidak memungkinkan kita mendapat gambar-gambar sedemikian, ya. Ini daripada Hubble teleskop. Okey, ya, ini Hubble teleskop yang menunjukkan juga gambar-gambar yang ni. So mungkin kita ingat Hubble teleskop ni buat oleh NASA, apa kena-mengena dengan orang Islam. Tapi saya nak perkenalkan seorang yang terlibat secara langsung, Profesor Dr. Nazir Ahmad. Dia Profesor Senior Staff Project Manager with NASA Optical Telescope daripada tahun 79-82 daripada India. Dia was the core team member, design, built, tested, delivered the Hubble telescope. Responsible for delivering reflection limited performance dengan mirror, dengan segala macam, metering truss, secondary mirror, strain free mount, energy baffles dan lain-lain, ya.
Dia bekerja dengan NASA dan dilancarkan Hubble ni pada tahun 90, April 90. Nazir ni ada Profesor Nazir Ahmad ni mempunyai PhD, Theoretical Applied Mechanics from Cornell dan lain-lain. 12 patent, United States patent, space-based laser, energy conversion, advanced manufacturing technologies. Also team leader on the NASA Lunar Land Rover, Apollo, Saturn and several space surveillance projects of national importance. Banyak artikel-artikel dalam Journal of Applied Physics, Mechanics dan lain-lain. Dan laporan NASA dan segala macam. Dan dia juga seorang yang boleh kirakan sebagai orang agamawan. Director of American Institute of Islamic History and Culture in California. Dia menghasilkan dua volume Encyclopedia Islam in Global History. Dia ada buku What Makes Us Human, A Spiritual Perspective. Baru menghasilkan terjemahan Quran dalam American English. Seorang yang dermawan, memberi beasiswa kepada murid-murid yang tidak berupaya, memberikan masjid, sekolah, dan provide digital learning to thousands of students in India. Ini merupakan seorang yang mewarisi sikap dan kaedah saintis dulu. Bukan saja dia saintis dalam bidang teknologi dan segala macam mana kita lihat dia dengan NASA, tapi juga dia terlibat khas langsung dengan agama. Seorang lagi itu yang tadi itu diyar, dia cahaya. Pasal apa? Hubble teleskop ni mencari cahaya. Coming from from the galaxies and so on. Ini Profesor Muhammad Ilyas berkenaan dengan nur. Satu lagi aspek cahaya yang Dr. Muhammad Ilyas pelopori. Dr. Muhammad Ilyas, Profesor Korban, Theoretical Physics in Italy. Dia ni orang Malaysia. Tadi tu orang Amerika, India. Tapi orang mungkin sahabat-sahabat kita kata ini contoh-contoh orang luar kan. Macam mana kita ni ikut Ibn Haytham dah mati, orang lama. Profesor Nazir Ahmad orang Amerika, orang ni. Dan ini Profesor Muhammad Ilyas orang Malaysia, orang Pulau Pinang. Dia dulu pensyarah di USM. Beliau telah menghasilkan buku A Modern Guide Astronomical Calculations of Islamic Calendar and Times. Terbitkan pada tahun 1984, memberikan kaedah bagaimana untuk membinakan satu takwim international, international global calendar, Islamic calendar. Kita sekarang ni kalau kita nak buat appointment, katalah saya nak buat appointment dengan kawan saya kat Jeddah, kata nak pergi jumpa dia. Katalah saya nak jumpa dia 1 hari bulan Jun. Dia tahu bila 1 bulan Jun dia boleh jumpa dekat airport. Tapi kalau saya kata nak jumpa dia, katalah saya nak jumpa 1 hari bulan Zulkaidah. Zulkaidah siapa? Zulkaidah di Malaysia ke? Zulkaidah di Saudi ke? Zulkaidah di Amerika ke? Pasal apa? Kalender kita semua berlainan. Tidak menggunakan satu kaedah yang sama. Ini makna dia Gregorian calendar tu telah diselesaikan, diinternationalkan pada pada Gregory dulu pada kurun ke-16 dan tapi umat Islam kita masih tertangguh untuk mengantarabangsakan kalender kita. Tapi Dr. Muhammad Ilyas mengeluarkan buku ini dalam bidang astronomi Islam. Yang pertama yang the Malaysia's Gift to the Lunar World, yang pertama selepas 400 tahun. Selepas Allah Muhammad yang raja astronomi tu di Samarkand. So mana ni 400 tahun tidak ada buku kitab berkenaan dengan astronomi Islam sehinggalah kitab Muhammad Ilyas. Ini merupakan dia punya konsep dia, mana dia kita melihat di mana di bumi ini berlakukan bulan yang awal, mana hilal di mana kelihatan, mana dia zon-zon yang hitam ni mana tak boleh nampak, zon yang putih tu mana dia lagi boleh dinampak. Dan konsep ini dah digunakan. Sekarang dah banyak orang mengambil konsep garis tarikh bulan antarabangsa ni atau International Lunar Deadline. Nampak? Ilyas tak menamakan ini Ilyas kata dia tidak gunakan. Dia panggil International Lunar Deadline.
So maknanya kita melihat bagaimana ini merupakan satu penemuan baru dalam nur cahaya. Pasal tadi yang Nazir Ahmad tu berkenaan dengan cahaya diar, mana dia sinaran daripada matahari, daripada bintang dan lain-lain. Tapi Ilyas ni bercakap berkenaan dengan cahaya daripada bulan, nur. Ya. Ini dua yang berkenaan dengan ini ya. Ilyas juga telah mendapatkan anugerah Syekh Tahir Jalaluddin oleh Persatuan Falak Syar'i pada 2015. Beliau juga sekarang sebagai penasihat lah pada Persatuan Falak Syar'i Malaysia ya. Dan beliau terlibat dengan Intergovernmental Panel on Climate Change. Dia sekarang sebagai consultant lah, penasihat kepada United Nations Ozone Layer Program. Dan mereka ni Intergovernmental Panel on Climate Change dapat Nobel Prize ya, pada tahun 2007. Dan Ilyas sebahagian daripada tim untuk mendapatkan Nobel Prize. Ini satu kebanggaan pada kita bahawa bukan saja ulama lama dah meninggal, tapi bukan ulama yang duduk di Amerika, di negeri lain, tapi di Malaysia. Mana kita ada contoh yang patut kita teladani dan patut kita bangga. So saya haraplah pada rakan-rakan sekalian, mana kita ambil teladan daripada orang-orang ini supaya kita maju ke depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Syed. Jadi kita boleh lihat bahawa kita pun ada orang Penang juga, yang beri sumbangan yang besar dalam berkaitan cahaya ini, itu Nur Bulan, yang mana beliau menghasilkan garis tarikh bulan antarabangsa. Baiklah, mungkin ada pandangan soalan daripada netizen ya. But Sani, ada barang soalan ataupun pandangan daripada netizen yang nak kita kongsikan dengan ahli panel? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi majlis dan juga ahli panel. Alhamdulillah kita baru selesai saja untuk sesi webinar ataupun tazkirah kalau kita panggil dalam bahasa ini, tazkirah. So far kita tak ada soalan, cuma ada beberapa pandangan dari pihak netizen. Okey, salah satunya mereka bertanyakan kalau bolehlah untuk sesi webinar ni ada agar disediakan e-certificate ataupun ECJ untuk peserta-peserta yang menghadiri webinar pada malam ini. Itu saja buat masa ni, Pengurusi Majlis. Kita mungkin ambil maklum cadangan untuk menyediakan e-cert ni, mungkin kita perlu design siri-siri webinar kita, yang mana mereka yang mengikuti siri webinar ini mungkin telah cukup 2-3 tu kita design accordingly. Mungkin kita boleh tengok perkara ni supaya kita ada audience yang mengikut daripada novice, beginner, intermediate and so on. Kita akan bincanglah dengan tim tentang perkara ni. So saya lihat perbincangan kita ni memang cukup menarik lah ya, daripada 1000 tahun yang lepas hingga ke hari ini. Jadi kita pun dah sampai, dah terlebih dah masanya 10.30 ni. So mungkin 2 minit kepada Hafiz untuk wrap up perbincangan kita ni. Ada satu soalan. Ini yang saya terima soalan daripada Nur Hayati Ahmad Yahya di Facebook kita. Bertanyakan mengenai buku-buku yang disebut tadi boleh dapat dari mana tu? Mungkin Hafiz, Tuan Syed boleh kongsi respon tentang tu, buku-buku yang tadi yang disebut tu boleh dapat daripada mana? Rasanya buku yang disebut oleh Tuan Syed tadi tu, buku tentang takwim dan sebagainya. Tuan Syed di mana boleh dapatkan? Okey, kalau dari segi buku yang saya tunjuk tu memang ada dalam boleh dapat daripada Berita Publishing. Kalau Dr. Ilyas punya buku dan dari Profesor Nazir Ahmad boleh dapat, dia boleh download pun. Dia daripada dia punya website tu boleh download, dia ada e-book. Ya. Dan mungkin dari segi Ibnul Haytham ni ada buku-buku dia, tapi cuma terjemahan lah English ya. Dan
apa nama dia orang buat dah 1001 apa nama dia inventions, ya. Mungkin di situ boleh dapat sikit sebanyak maklumat juga. Tapi kalau nak yang asal dia mungkin kena pergilah ke library antarabangsa. Kita di sini pun tak ada sebenarnya. Di negara Islam pun tak ada kita asal lah. Kena pergi ke Leiden lah atau ke Paris lah, apa nama dia, museum-museum dan archive-archive yang di negeri barat. Di negeri Islam tak ada. Ya. Ni ada satu lagi saudara Halim Rahman ni. Dia nampaknya dah ada orang berminat ni nak meneruskan kajian dalam bidang astronomi. Tuan Syed Hafiz, tajuk-tajuk apa agaknya yang sesuai nak dikaji sekarang ni? Ini susah nak jawab ni Encik Alim ni sebab skopnya terlalu luas ni, kan? Pelbagai bidang. Mungkin Tuan Syed dengan Hafiz ada nak respon? Tuan saya mungkin nak kongsi dulu sebelum saya masuk. Apa nama astronomi tu bidangnya seluas alam semesta. Betul. Tak ada nak jawab. Kita nak kaji ni seluas alam semesta, daripada apa nama bulan sampailah matahari, planet dan segala macam galaksi. Tapi saya rasa elok kalau kita apa nama dia buat sesuatu yang boleh bagi manfaat lah. Pasal apa kita bukan knowledge for knowledge sake, knowledge untuk kita mendapat redha Allah, ya. Supaya kita apa nama dia membuat sesuatu yang bagi manfaat pada umat Islam sekarang. Umat Islam kita tertinggal, kita terbelakang. Kalau nak kiranya yang paling backward, yang paling comot, yang paling apa nama terbelakang adalah umat Islam. Walhal 1000 tahun dulu kita ke depan. Masa barat pun tak tahu menulis lagi. Ada sejarah menyatakan bahawa bila Khalifah Abbasiyah hantar duta ke Paris. Hantar duta ke Paris, dia pergi ke istana Maharaja Paris yang berdapati bahawa mereka baru nak belajar macam mana menulis. Maka macam seronok. They found it so interesting to be able to write. So maknanya mereka dia tak ada ilmu. Begitu terbelakang. Dia dikatakan dark ages. Pasal untuk mereka memang dark ages. Tapi kita tidak. Kita di dalam sinaran ilmu. Tapi sekarang kita dah dijajah dan tidak ada satu usaha yang serius untuk menghidup balik tamadun kita. Dan cara kita hidup melalui sains. Orang dah hantar satelit, ya. Mana Amerika sekarang dia boleh tengok sampai kita bola sepak dekat rumah, depan rumah kita pun dia boleh nampak. Kita duk perang sehari nak sembahyang 20 rakaat ke 8 rakaat tak selesai lagi. Kan? Nak ambil wuduk sampai ke lengan ke sampai ke ni, mana kita benda-benda furqiyah ni yang tidak penting kita membesarkan. Seorang dah pergi ke bulan, dah pergi ke Marikh dah. Kita duk buat bab yang tak settle lagi. Dah 1000 tahun dah ulama kita settle. Tapi kita duk lingkung dalam bab tu lagi. So kalau kita nak maju, kita kena bebaskan diri paradigma kita, maju ke depan dengan melalui sains. Dan perlukan funding. Dia katakan almost 0.2% of GDP of the Islamic countries are spent for science. While 2% in Western countries are spent for scientific research. 2 to 3% of GDP is spent for scientific research. Berapa universiti Islam ada? Berapa saintis Islam ada? Berapa Nobel Prize winners yang Islam yang ada? So maknanya ini perlu kita introspeksi diri kita, umat Islam, kenapa kita dalam keadaan ini. Pada saya, dia punya cara untuk kita keluar daripada kemelut ini balik pada Quran. Balik pada Quran. Sekarang kita baca Quran untuk dapat pahala. Kita baca Quran untuk mendengarkan lagu yang hebat. Tapi kita tidak baca Quran untuk mendapat panduan hidup. Allah kata zalikan kitab wa fihi hudan lil muttaqin, untuk menjadi huda, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Tapi kita masuk baca mendapat pahala saja. So mana dikatakan Al-Quran ini adalah satu-satunya buku dalam dunia yang orang baca tapi tak faham. It is the only book in the world that is read by billions of people without understanding.
Orang yang faham sikit sangat. Ya, malu pada kita. Tapi kita lihat dah 1000 tahun dulu, 1400 tahun dulu, umat Islam dapat motivasi, dapat tenaga, dapat inspirasi untuk maju daripada Al-Quran. Kita kena balik pada Al-Quran. Balik pada Al-Quran, menggalikan ilmu tu, menghayatinya, dan menjadi inspirasi kita untuk menjadi suatu umat, khairul ummah, yang terbaik bagi umat, sebagai umat yang memimpin, bukan lagi umat yang tercorot kat belakang. Orang pun tak pandang kita lah, kan? Yang orang tahu umat Islam ni apa? ISIS, teroris. Tak ada orang kata umat Islam, oh dia hebat dari segi ilmu. Dulu ya, mana kita tahu bagaimana dia, Copernicus, dia pergi belajar di Toledo, di Andalusia. Ilmu dia ambil Ibn Shatir berkenaan dengan konsep heliocentrik, dan dia bawa, dan orang kata Copernicus lah yang menciptakan konsep baru ni. Tapi Ibn Shatir 150 tahun sebelum Copernicus, kitab dia dah tulis dah. Dan malahan orang kata model yang dilukis dalam Ibn Shatir punya kitab Ibn Shatir tu di copy bulat-bulat oleh Copernicus. Malahan ada yang silap, notasi dia pun silap pun. Copernicus dia ambil, dia translate kesilapan tu. Dia ambil sekali. So mana malu kita? So mana maruah umat Islam? Mana maruah kita sebagai satu tamadun yang dah tidur 400-500 tahun? Bangunlah kita. Itulah seperti yang Tuan Syed sebutkan, yang baca Al-Quran banyak, yang faham sedikit, yang amalkannya tu mungkin jauh lebih sedikit lah. Kan? Ya, jadi mungkin Saudara Hafiz saja nak tambah apa-apa tadi? Silakan. Tadi saya nak ambil sikit je lah. Tadi kebetulan Tuan Syed dah sebut banyak kan. Saya nak ambil satu ayat Quran yang Tuan Syed ada sebut. Dan kita kena faham dekat sini, ayat yang akan saya bacakan ni adalah ayat yang sebenarnya dah bagi motivasi pada kita. Biasanya kan kalau untuk motivasi kita akan bagi katakan semangat pada rakan-rakan kita atau sahabat kita. Kau ni dah baik, kau ni dah bagus. Kita dah bagikan motivasi yang semangat. Dalam ayat Quran Allah sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Saya semua ambil daripada ayat yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi. Ayat itu cantik tau sebenarnya. Kenapa tau? Kita nak fahamkan dalam konteks yang berbeza. Selalu kita dengar ayat tu konteksnya sangat-sangat berbeza kerana kita menganggapkan kamulah wahai umat Muhammad ni umat yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada manusia, daripada kumpulan-kumpulan lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh ke arah kebaikan. Kita biasa pandang kebaikan itu adalah pergi semayang, pergi ngaji. Kita tidak lihat kebaikan tu pergi belajar, tuntut ilmu, pergi kembangkan ilmu tu, pergi buat kajian. Jadi itu adalah kebaikan yang sebenarnya kita masukkan. Itu yang dia kata khairun nas. Itu ta'muruna bil ma'ruf tu, khairun nas tu. Yang dimaksudkan sebagai membuat kebajikan, menambah baik, mengembangkan tamadun manusia, memberi sumbangan lagi, itu sebenarnya. Jadi kat situ saya nak ajak masyarakat kita ubah paradigm. Selalunya sumbangan yang kita berikan ya memang betul bagus untuk diberikan kepada sekolah tahfiz, untuk mereka belajar, kepada orang-orang susah. Tapi kita tahu ada juga Ibn Sabil untuk orang-orang yang belajar, orang-orang yang buat kajian. Tidak salah untuk tuan-tuan yang ada dana yang lebih, berikan dana kepada katakanlah kita ada rakan-rakan kita tengah buat kajian, beliau tak cukup duit untuk buat research dia, nak habiskan master ke PhD ke, kita boleh bagi sumbangan itu. Dan yang paling menarik kali kalau kita nak berikan sumbangan pada mereka yang tengah belajar, kerana itu adalah amal jariah yang kita tahu kan, ilmu yang tidak akan jariah, yang pahala yang tidak akan putus kan, itu. Jadi di situ juga ta'muruna bil ma'ruf, ma'ruf tu kebaikan kan, yang kita semua tahu, dan tanhauna 'anil munkar. Yang ini tanhauna 'anil munkar tu orang selalu bayangkan ini maksiat dan sebagainya. Sebenarnya antara tanhauna 'anil munkar tu tak ikut SOP dan sebagainya tu antara sebahagian je lah, saya cuma huraikan sedikit saja. Cuma saya nak ajak masyarakat faham dalam konteks yang lebih luas. Kerana macam mana yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi, kalau kita nak jadi maju, kita tidak boleh lihat apa yang dalam Quran itu semata-mata untuk ibadah yang macam kita lihat sekarang. Kita perlu lihat ke depan. Kalau tadi Tuan Syed sebut, dulu masyarakat Islam menggunakan dana wakaf untuk pembangunan. Saya ambil petik juga sebahagiannya. Kalau nak ambil contoh pada zaman Renaissance di Barat pun, tokoh-tokoh, usahawan-usahawan membangunkan bandar-bandar dengan duit syarikat mereka. Jadi itu antara perkara yang berlaku, dan perkara ini sama. Kita dengan niat wakaf, mereka dengan niat sumbangan untuk memajukan bangsa mereka. Itu perkara yang paling penting untuk kita lihat. Selama ni kalau
Sebelum zaman COVID, kalau ada duit nak pergi umrah 5-6 kali. Tapi kali ni mungkin boleh duit tu disumbangkan kepada institusi-institusi pengajaran yang perlukan dana untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Sumbang kepada sains. Mudah-mudahan sekiranya ada saintis-saintis Islam yang menemukan sesuatu, anda mendapat manfaat. Katakanlah macam contoh microchip dia jumpa kan. Beliau mendapat hasilnya dan insyaAllah diguna pakai oleh masyarakat dunia. Pahala anda dekat situ. Itu yang dikatakan Khairun tu. Kita bukan saintis mungkin. Kita bukan saintis. Tapi kita boleh menyumbang ke arah itu. Memudahkan mereka untuk menemukan sesuatu. Dan setiap sumbangan tu ada ganjarannya. Itu perkara yang saya lihat lah. Yang kalau kita nak ubah mindset kita, kefahaman kita tentang bagaimana kita boleh membantu. Jadi mungkin kalau saya nak tutup saya punya ni, saya nak petiklah kata-kata daripada Ibn Haytham. Ibn Haytham ni dalam biografinya ada satu kitab karangan Ibnu Abi Usaibah, Uyun fil Anba'i Tabaqat al-Ittiba'. Ibn Haytham ni dia suka petik satu bait syair daripada dua orang tokoh falsafah yang menjadi teladan beliau, iaitu Abu Qasim Ali dan juga Ali Abu Al-Qasim dan juga Ali Ibn Isa. Mereka ni ialah wazir ataupun pegawai pada zaman kerajaan Abbasiyah tu. Sungguh cantik. Dan dia jadikan antara pegangan Ibn Haytham ni sendiri. Saya bacakan dia. Sesungguhnya orang yang mati menjadi hidup dengan ilmu. Dan sesungguhnya orang yang hidup kekal mati kerana kejahilan dan kesesatan. Carilah ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Jangan mencari keabadian dengan mengejar perkara selain ilmu pengetahuan. Itu kata-kata yang beliau pegang dalam hidup beliau. Saja. Terima kasih. Sangat bermakna kata-kata tersebut. Tadi ada soalan tadi yang dinaikkan oleh netizen. Dia bertanya ni, dah terus berminat ni, macam mana nak join Persatuan Falak Syari'i Malaysia, macam mana nak join komuniti apa di langit. Mungkin Tuan Syed dan Hafiz nak join Persatuan Falak macam mana sekarang Tuan Syed? Okey, Persatuan Falak Syari'i ni kita ada apa nama dia Facebook Persatuan Falak Syari'i Malaysia. Boleh messagekan kepada kami, nanti insyaAllah kita akan responkan insyaAllah. Hafiz? Okey, untuk kami alhamdulillah sahabat saya dah naikkan link dekat situ. Kita ada komuniti apa di langit, jadi boleh tengok dekat dalam tu lah. Baik. So jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. So sebelum kita tutup, mungkin 1 minute each Tuan Syed dan Hafiz. Ni silakan. Tuan Syed 1 minit Tuan Syed. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih pada pihak Planetarium Negara kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk mengkongsi sikitlah berkenaan dengan sains Islam ini dan terutamanya kerana Ibn Haytham. So kita berdoa lah, insyaAllah kita dapat mengemalikan kegemilangan Islam melalui ilmu, kegemilangan Islam berdasarkan kepada tuntutan syariah yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, dan itu akan memberi kita satu kekuatan. Ya. Umat Islam dah sekian lama didodoi dan ditiduri dengan benda-benda yang karut-marut, dengan dengan benda yang tahayul, ya. Cakap pasal tahayul ni, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berlakunya gerhana matahari annular pada 30 hari bulan Syawal tahun tahun ke-10 Hijrah, ya. Sempena pada hari itu berlaku gerhana matahari pagi. Pada ketika itu juga wafatnya Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW. Mana dia anak Rasulullah SAW daripada isterinya Maryah Al-Qibti. Ya. Anak dia meninggal, anak baru berusia 2 tahun. Mana Rasulullah sedih. Ya. So orang pada ketika itu juga berlakunya gerhana matahari. So orang kata ini menunjukkan bahawa langit, alam dan semesta pun berduka cita kerana anak Rasulullah meninggal. Ya. Anak Rasulullah meninggal, mana dia pasal itulah berlaku gerhana. Bila Rasulullah dengar ini, Rasulullah pergi ke masjid dan marah, muka merah. Dia kata ini tidak ada kena-mengena dengan
dengan kematian atau kehidupan manusia. Ini adalah kejadian ciptaan Allah SWT. Matahari, bulan adalah ciptaan Allah SWT. Sekaligus kita melihat bahawa Rasulullah SAW memotongkan tahayul dan pahaman karut marut dan memberikan satu explanation, scientific explanation kepada fenomena yang berlaku. Pasal apa kita sekarang orang masyarakat Melayu pun kita kata kalau hujan panas orang besar meninggal. Maknanya ini untuk tahayul. So maknanya kita kena balik kepada pemikiran cara saintifik. Itu sajalah. Segala kebaikan ini kepada Allah SWT dan akhirnya Allah yang Maha mengetahui. Yang kita ni boleh kongsi yang sikit sebanyak saja. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Syed. Silakan Saudara Hafiz. Okay, baik. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya nak kongsikan satu perumpamaan lah. Satu cerita yang ringkas insyaAllah. Bayangkan kalau kita ada satu bekas atau bikar. Kita ada pasir, batu-batu kecil dan juga batu besar. Kalau kita masukkan batu-batu kecil dalam bikar kita tu, nanti satu masa nanti kita tak akan dapat masukkan batu besar. Batu besar tu dah tak muat. Tapi kalau kita masukkan batu besar dahulu, batu-batu kecil tu nanti akan boleh masuk kemudian. Dia akan muat untuk isi satu bikar tu. Apa maksud saya yang saya kongsikan ni adalah tentang masa dan keutamaan kita. Tadi dah dikongsikan banyak sangat tentang apa yang patut kita lakukan, apa yang kita mesti lakukan, apa yang kita nak capai. Jadi dalam hidup kita ni kita kena ada matlamat dan kita kena tahu apa yang matlamat yang besar yang kita mesti fokus, apa matlamat kecil yang boleh mengganggu kita. Anggaplah batu-batu kecil tu mengganggu kita yang kecil. Kalau kita fokus kat situ, batu besar atau matlamat yang patutnya kita fokus tu takkan tercapai. Tapi kalau kita fokus batu yang besar tu atau matlamat kita itu, insyaAllah kita boleh buat juga perkara-perkara yang kecil. Jadi itulah perkara yang saya nak kongsikan, perkara yang sangat penting kerana kata Sayyidina Ali, al-waqtu kas-saif. Masa itu umpama pedang. In lam taqta'u, sekiranya kamu tidak memotongnya, yaqta'uk, maka dia akan potong kamu. Jadi kita dah dengar banyak ilmu tadi. Saya risau cuma satu je. Kita dapat ambil intifadah, dapat maklumat. Tapi kalau kita tidak membuat tindakan, kita masih lengah-lengah dengan masa, kita tak kisah dengan apa yang kita nak capai dalam kehidupan, apa yang kita kongsikan ni akan jadi perkongsian sahaja. Tidak ada tindakan. Jadi saya menyeru semua. Saya cakap dengan hati dan mulut yang paling dekat dengan saya. Dan ni kepada semua. Bertindak. Bertindak. Kerana orang muda kena bertindak. Bukan mendengar semata-mata. Okay? Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hafiz. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang mewakili Persatuan Falak Syari'i Malaysia dan Padi Langit yang berjaya memberikan satu kupasan yang mendalam dan melihat dari pelbagai aspek. Saya secara peribadi mendoakan semoga webinar pertama kita ini akan menjadi penanda aras untuk kita terus bekerjasama pada masa depan insya-Allah. Dapatlah saya menyimpulkan intipati utama webinar kita pada malam ini, iaitu sumbangan Ibnul Haytham ni sangat besar dan masih relevan untuk dijadikan panduan kepada kita semua, khususnya para saintis, orang-orang muda dan sebagainya, iaitu usaha tangga kejayaan, strive for excellence. Dan ini boleh direlatekan dengan apa yang disebutkan oleh ahli panel kita itu, iaitu kita pun akan melalui waktu yang sukar selepas ini, lockdown dan sebagainya, dan kita mengenai peluang dengan masa yang lapang itu sebelum datang masa yang sukar. Dan poin yang kedua ialah daripada webinar ini ialah rupanya kesukaran itu dan halangan ialah satu motivasi ataupun push factor untuk kita mendakap satu kejayaan. Jadi Planetarium Negara amat menghargai kehadiran maklum balas para netizen. Dan maaf tidak semua soalan ataupun pandangan yang dapat kita ulas kerana kesuntukan masa dan sebagainya. Jadi terus follow kami di sosial media Planetarium Negara untuk mengikuti program-program kami seterusnya. Terima kasih, stay safe, kita jaga kita dan berjumpa lagi. Allahuakbar.